Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam. Untuk malam ini, topik yang kita nak fokuskan adalah bagaimana untuk kita meningkatkan citation, H-index dan juga sedikit perkongsian berkaitan strategi dalam menerbitkan open access artikel jurnal. Kita ada 3 topik. Topik yang pertama tu saling berkaitan. Dalam kita menerbitkan artikel jurnal, bila artikel kita dirujuk, dirujuk sehingga di-cite ke dalam tesis, buku ataupun artikel jurnal yang pula akan diterbitkan secara online, dia akan dihitung sebagai citation. Bila ada gandaan citation, bila ada 2 gandaan citation, dia menjadi H-index kita 2. Kita ada 2 artikel, dua-dua artikel tu memiliki 2 citation, dia panggil H-index 2. Kalau kita ada 4 artikel, keempat-empat artikel tu memiliki 4 citation setiap satu, dia panggil H-index ada 4. Kemudian sekarang ni ada banyak pilihan dalam menerbitkan artikel, sama ada secara subscribe ataupun open access. Cuma open access ni banyak yang salah memilih. Bila dia salah memilih, yang itulah dia bayar dengan sedikit kos yang tinggi. Akhirnya artikel yang dikatakan Scopus tu hanya sebentar lah. Dan katakan dalam seminggu 2, sebulan 2, artikel tu masih lagi berindeks Scopus, rupanya selepas itu discontinue. Jadi kat sini kita ada sikit perbincangan supaya sekiranya ada peruntukan atau bajet, contoh je macam research grant ataupun student PhD ada sedikit bantuan kewangan, jika ingin menerbitkan artikel jurnal dalam bentuk open access, kita akan bincang macam mana pemilihan yang terbaik. Kita terus pergi pada topik yang pertama, iaitu berkaitan dengan citation dan juga H-index. Ini contoh. Ini contoh yang lama lah. Ini pun slide yang lama kan. Jadi kalau tengok pada slide tu pun ini base pada saya punya sendiri lah pada tahun 2021. Sekarang ni pun dah berjangkau ya 2023. So kalau yang baru mungkin yang berbeza. Sekarang ni sekarang nak tunjukkan bagaimana hitungan yang dikatakan sebagai citation dan H-index. Jadi semua orang kena tahulah, tahu knowledge tu. Kalau saya kongsi yang pertama sekarang ini adalah Scopus. Kat atas tu nama saya lah, Nurul Fazli Habidin. So memang di tag saya daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. So basically sebagai seorang researcher, kita memang akan, bila you all akan terbit artikel, especially Scopus atau Web of Science, basically dia memang request. Sekarang ni kalau nak hantar dekat jurnal yang top publisher pun, yang Scopus dengan Web of Science, dia minta kita register OCID ni. Jadi kita kena register OCID dan dapatlah you punya account numbers. Ini account saya lah. Ini nombor OCID saya. Kat sini kalau kita nak baca output yang ada dalam slide ni, so artikel ini memiliki 43 artikel. Maksudnya saya ada 43 artikel yang berindeks Scopus. Ada 43 dokumen merujuk pada 43 artikel. So artikel ni boleh jadi ada 2 jenis lah. Sama ada artikel tu adalah artikel jurnal, boleh juga artikel berbentuk proceeding, seminar proceeding yang berindeks Scopus. Dia baca dua-dua. Boleh jadi 43 tu semua artikel jurnal, ataupun dia mix, bercampurlah artikel jurnal dengan artikel proceeding daripada seminar. Apa maksud 336? Yang kat bawah ni, apa maksud 336? Maksudnya untuk secara keseluruhan 43 artikel ni telah di-cite sebanyak 336 kali. Jadi dia tak adalah sama kan. Jadi macam artikel nombor 1 mungkin ada 3 citation, artikel kedua ada 6 citation, artikel keempat ada 100 citation, tapi campur semua 43 artikel tu memiliki 336 citation. Daripada 43 artikel ni, daripada 43 artikel tu, macam mana boleh jadi H-index 11? Hari ni topik kita citation. Kalau jumpa citation 336, menunjukkan terdapat 336 kali citation berdasarkan 43 dokumen atau 43 artikel.
H-index 11. Macam mana baca H-index 11? Okey, dia macam ni. Daripada 43 artikel ni, 11 artikel, setiap 11 artikel tu dah ada 11 H-index. Okey, katalah kan, artikel A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. 11. A sampai K tu ada 11 artikel. Okey, artikel A ada 11 citation, artikel B ada 11 citation, artikel C ada 11, artikel D ada 11, E ada 11, F ada 11, G ada 11, H ada 11, I ada 11, J ada 11, K ada 11. Jadi daripada 43 tu ada 11 artikel, setiap satu ada 11 citation. Dia lebih tak apa, tapi 11 artikel tu ada 11 citation ke atas. Itu nak baca dia lah. Kalau katakan berapa maksimum yang saya boleh hasilkan berdasarkan statistik ini? 43 H-index. Tapi kena pastikan kesemua 43 artikel tu memiliki 43 citation secara minimum. Setiap satu. Kena ada 43, 43, 43 baru dapat H-index 43. 44 tak boleh. Sebab jumlah artikel yang ada kat sini 43. Jadi maksimum H-index yang boleh dicapai hanya 43. Katalah kalau kita nak pasang impian, nak ada 100 H-index. Kalau nak ada 100 H-index, kena pastikan semua 100 artikel kita akan decide. Okey. Kemudian dekat bawah citation tu nampak 245 dokumen. Okey, maksudnya ada 245 artikel yang cite kita. Ada 245 artikel yang cite saya. Tapi ada satu artikel tu mungkin dia cite satu je artikel saya. Okey, ada yang cite tu. Kalau tengok kat sini total 336, dokumen 245. Jadi kat sini maksud dia mungkin ada satu artikel tu yang cite artikel saya mungkin lebih daripada satu. Mungkin ada dua, mungkin ada tiga. Jadi berapa orang yang cite saya ni? Ada 245 artikel. Tapi dia orang cite mungkin lebih daripada satu. Tu yang secara total 336. Okey, jelas yang tu Kalau yang tak faham sebagainya minta tanya. Okey, dia ada mazhab dia ataupun practices dia. Scopus cuma baca Scopus. Maksudnya katalah saya cite Habibin ni. So artikel saya adalah terbit berindeks Scopus. Dan artikel Nurul Fazli Habibin ni pun Scopus. Baru baca. Dia Scopus dengan Scopus. Katalah artikel saya adalah Google Scholar. Saya cite paper Scopus, tak jadi apa-apa. Dia tak jadi apa-apa. Dia kena Scopus, indeks Scopus. Sama juga kalau nanti Web of Science, kena indeks Web of Science. Okey? Yang tu dia baca sekarang ni. Bila orang kata berapa jumlah H-index, dia kena cakap jelas. Berapa you punya H-index Scopus? Dia kena jawab macam tu. Kalau tidak, kita pun tak tahu nak jawab yang Google Scholar ke, Web of Science ke, Scopus. Okey, kalau kita tengok graf ni pula, okey, kat sini kita nampak lah So paling tinggi citation kalau ikut tahun adalah pada tahun 2019. 2012 tak ada citation, 2013 ada, 2014, 15, 16, 17, 18, 19. So 2019 paling tinggi citation iaitu 104. Dan pada 2014 juga, 2019 ni ada 11 artikel. Jadi ikutkan artikel yang paling banyak terbit adalah pada tahun 2019. Ada 11 artikel yang mana citation pun ada banyak iaitu 104. Ada 104 citation dengan artikel saya terbit berindeks Scopus ada 11 pada tahun 2019. 2021. Kalau ikut gambar rajah ni 2001 tak ada terbit artikel apa-apa lagi. Kalau ikut gambar rajah ni lah. Okey, kalau yang actual sebab sekarang ni dah 2023. Ini contoh slide lama lah. Jadi kat sini kita jelas kita ada 11 H-index, ada 336 citation. So kita boleh dapat maksimum kita macam mana dapat 11 H-index? 11 artikel tu secara minimum ada 11 citation. So maksimum H-index yang boleh capai adalah 43, tapi kena pastikan kesemua 43 artikel tu memiliki 43 citation secara minimum. Okey, jelas kalau tak jelas nanti boleh tanya. Okey, kita pergi yang Publon. Publon ni Web of Science. Okey, sekarang ni kalau Publon dia ada new interface. Okey. Jadi dekat sini kalau dekat Publon ni saya ada 90 artikel.
Dari 90 artikel, jadi berapa kali artikel ni di-cite adalah 163. Tak banyaklah berbanding Scopus kan. So untuk total citation untuk Web of Science ataupun Publon ni adalah 163, ada 6 H-index. Maksudnya daripada 90 artikel tu ada 6 artikel telah diterbit secara minimum at least setiap 1/6. Okey, jadi kalau berapa jumlah maksimum H-index yang saya boleh hasilkan? 90. Berapa maksimum saya boleh hasil sebab kita ada 90 publication, jadi 90 H-index boleh dihasilkan. Yang jelas kat sini lah. Jadi kalau Web of Science ni, nampak Web of Science Researcher ID. Yang ni pun samalah kalau you nak pastikan, kita katalah you ada artikel yang berindeks Web of Science, you boleh register Publon ni. Nanti dia bagilah you punya ID untuk Web of Science Researcher ID ni. So dia akan track secara automatik. So berapa jumlah publication kita, berapa jumlah citation dan jumlah H-index. Ni adalah Web of Science lain kan. Kalau tengok H-index untuk Web of Science 6. Kalau tengok Scopus dia ada 11. Okey. Kemudian kita tengok yang kebiasaannya ramai yang kita boleh check juga dekat yang ini adalah Google Scholar. Ini contoh Google Scholar lah. Kalau Google Scholar kat sini, kita tengok kat sini berapa jumlah citation yang ada, 1000 lebih. Kan? Kalau tengok 2023 ni saya baru check tadi dalam ada 2000 berapa dah. Kalau yang semasa sekarang ni 2023 saya punya H-index saya dah lebih dah, bukan 19 dah, 25 dah. H-index tak silap saya 25. So citation 2080. Lebih kurang dah ada 2080 lebih dah. Okey. Jadi yang kita bacakan pada slide ni lah. Kalau kat slide ni dia ada 19 H-index. Maksud dia daripada kesemuanya sekali ada 237 artikel lah. Untuk Google Scholar saya ada 237 artikel. Daripada 237 artikel tu ada 19 artikel, setiap satu dah ada 19 citation. Itu yang dapat 19 H-index. Okay. So kalau tanya berapa maksimum yang saya boleh dapat hasilkan H-index dekat Google Scholar. So kalau total 237, maksimum boleh dapat 237. Tapi kena pastikan kesemua 237 artikel tu mendapat setiap satu artikel minimum 237 citation. Jadi ini 3 slide yang pertama ni saya nak tunjukkan macam mana nak menghitung, nak mengetahui citation. So citation ni kena jelas citation dekat Google Scholar ke, citation dekat Scopus ke, ataupun citation dekat Web of Science. Sebab setiap satu ada formula dia. Kalau Google Scholar baca semua, dia baca semua. Tak kisahlah artikel tu dia cite, janji artikel tu secara online akan baca Google Scholar. Artikel tu daripada Scopus ke Web of Science, Google Scholar pun baca. Sebab tu nampak Google Scholar citation dia banyak. Kalau Web of Science, baca Web of Science. Saya terbit artikel berindeks Web of Science dan saya cite Nurul Fazli yang artikel Web of Science, baru baca. Saya cite artikel Nurul Fazli Habibin yang mana artikel saya berindeks Scopus dan artikel Nurul Fazli itu pun Scopus. So dia akan baca dekat H-index dekat Scopus saja. So dia baca untuk Scopus dengan Web of Science, dia baca untuk kumpulan mereka je. Kumpulan mereka saja, grup dia orang saja. Tetapi untuk Google Scholar dia baca semua sekali selagi mana artikel itu terbit secara online. Sebab itulah kalau tengok citation untuk Google Scholar dia banyak. Okey, kita nak bincang tentang tips and tricks untuk tingkatkan citation dengan H-index. Okey, jelas macam mana hitung citation, macam mana hitung H-index tadi. Okey, jadi setiap satu Google Scholar, Scopus dan Web of Science, hitungan dia merikut kepada kumpulan lah. Kalau Web of Science dengan Web of Science, Scopus dengan Scopus, cuma beza dia Google Scholar baca semua. Okey, now kita nak bincang tentang tips and tricks lah. Seperti mana dalam topik kita lah nak bincangkan bagaimana strategi kita untuk tingkatkan citation dengan H-index. Okey, sedikit sebanyak ada juga yang kita continue daripada topik kita pada awal-awal siri khusus kita itu adalah tip and tricks dalam menerbitkan artikel jurnal berindeks Web of Science dan Scopus. Cuma tema sekarang ni lebih kepada tingkatkan citation, tingkatkan H-index. Okey. Okey, I10. Okey, ada I10. I10 maksudnya dia cut off dia 10. Saya patah balik slide tu kan. Okey, Saliza tanya.
So I10. Okay, dalam slide ni ada I10 43. Jadi maksudnya dah ada daripada 237, daripada 237, dah ada 43 artikel yang dah melebihi 10. Sama ada 10 dan melebihi 10 citation. Maksudnya ada 43 artikel, sudah ada 10 dan lebih daripada 10 citation. Itu jadi 43. Jadi berapa maksimum I10 boleh ambil, boleh dapat? Boleh dapat apa 237 lah. Tapi kena pastikan 237 tu mesti capai 10 atau melebihi 10 citation. Dapat Okey, terima kasih. Alright. Okey, kita nak cerita tentang tips. Okey, nombor 1 kita ada 20. Okey. Okey, pertimbangkan terbit di open access. Okey. Terbit di open access ni bermaksud artikel ini siapa pun boleh download. Okay, kalau kita tengok dunia ini, ada negara yang maju, negara yang moden, ada yang sederhana, ada yang ekonomi dia rendah, ada negara yang masih ada dalam negara yang dalam berperang. Jadi tak semua negara mempunyai financial capability untuk melanggan jurnal-jurnal ni. Macam kat Malaysia kita beruntung kan, kalau belajar dekat so library langgan semua jurnal-jurnal yang top-top ni. Okey, sama juga dengan UPSI, UKM dan sebagainya. Namun begitu, kalau kita lihat secara detail, sebenarnya setiap universiti kat Malaysia pun ada limitation constraints. So tak semua jurnal langgan. Okey, tak semua, walaupun UPSI ni memang bidang pendidikan, kita cuba nak langgan semua jurnal dalam pendidikan, still tak mampu. So still ada budget constraint. Jadi di UPSI ni walaupun dalam bidang pendidikan, ada juga jurnal-jurnal pendidikan yang kita tak boleh nak akses sebab isu tentang duit. Okey, jadi kalau open access ni maksud dia bukan cerita tentang duit. Sebab kita boleh download free. Janji ada internet dengan wifi saja, kita boleh dapat full text artikel tu. Jadi mana-mana negara dekat dunia ni, as long you ada internet dengan wifi, you boleh download full text dengan free. Jadi disebabkan itu, artikel tu mudah diakses. Jadi senang nak download, senang dapat full text, senang orang nak baca, nanti senanglah orang akan cite. Logik Cerita dia, satu jurnal ada open access, satu lagi tak open access. Kita panggil subscribe. Jadi bertebaranlah ke sana ke sini artikel yang open access ni. Jadi di mana-mana saja negara yang memang ada masalah dengan kewangan akan mudah untuk dapat artikel yang open access. Jadi open access akan menemukan bilangan researcher, bilangan pendidik, bilangan postgrad yang besar berbanding dengan subscribe. Jadi kat situ kalau versus artikel open access lagi kuat, lagi baik berbanding yang subscribe kerana artikel tu senang ditemukan, senang di-download untuk dapatkan full text. Akhirnya bila orang baca, orang akan cite. Jadi itu kelebihan yang pertama lah. So sekiranya ada pilihan, contoh, okay, kita kena buat versus. Kedua-dua artikel tu berindeks Web of Science. Baguslah berindeks Web of Science. Okay. Kita punya hantar artikel jurnal kita kat Web of Science tu percuma je. Sebab sebenarnya jurnal ni tak perlu bayar. Percuma saja. Kita je kadang-kadang kita memilih untuk membayar. Okey. Jurnal ni adalah percuma saja. Jadi, kita nak hantar kat jurnal A, jurnal B. Dua-dua ni percuma. Okey, satu ni subscribe maksudnya hanya yang boleh access saja yang boleh dapat full text. Satu lagi ni adalah open access. Kat mana kita nak pilih? Kita pilihlah open access. Sebab ialah adalah percuma, lepas tu open access. For sure kita pilih yang tu. Tapi kalau dua situasi yang sekarang ni kebanyakan, so kalau open access kena bayar. Contohlah kena bayar 1000 USD. Mahal tu, 1000 USD kalau convert ringgit, so dalam lebih kurang 4,500. Kan, kali dengan 4.5. Okay, jadi 4,500. Okay, subscribe, so tak perlu bayar. Tapi dia tak open access. Jadi macam mana nak pilih? Kalau saya akan pilih lah yang subscribe. Tak apalah kan, memang dia bukan open access, tapi sekurang-kurangnya saya tak perlu bayar. Banyak tu nak kena bayar 4,500. Okey, kat situlah yang mana akhirnya nanti researcher kita ada pilihan nak bayar atau tak nak bayar. Okey, sekarang ni orang faham lain. Okey, kalau siapa yang jurnal yang bayar ni senang nak terbit, jurnal yang tak bayar ni susah nak terbit. Itu kurang tepat. Statement itu kurang tepat. Okey, sama je darjah kesusahan ni
open access ke yang bukan open access sama saja. Dia tinggal keyakinan diri saja. Sebenarnya yang subscribe pun senang nak terbit, yang open access pun senang nak terbit kalau kita tahu cara macam mana nak tembus channel itu. Okey. Jadi kita fokus pada nombor 1 ni. Bila open access, senang tarik ramai views, ramai yang orang akan baca, ramai orang akan download, ramai yang boleh cite. Okey, dapat artikel kita penuh tanpa perlu masukkan password ataupun bayar. Okey, dari segi marketing pun senang. Kita artikel tu full text kan, kita bagi link. Kita boleh bagi link dekat social media, kita boleh bagi link kat Google WhatsApp, Facebook, mana-mana semua. So senang je, bila orang bagi link, dia klik je link tu dapat full text. Itu kelebihan bila artikel itu diterbitkan secara open access. Okey. Okey, Tunisa Khatijah tanya soalan mungkin masuk lambat kot. Jadi kita dah lepas dah section itu. Tadi kita dah bincang dah bagaimana hitungan citation. So hitungan citation diukur bila artikel saya sudah terbit. Tapi tengok kumpulan artikel saya itulah, sama ada MySite ke ataupun dari segi Scopus ke Web of Science. Katalah Khatijah terbit artikel yang berindeks Scopus. Dalam artikel Khatijah itu, site artikel saya juga berindeks Scopus. Jadi saya dapatlah satu citation daripada artikel Khatijah tu yang berindeks Scopus. Okey, katalah Khatijah pula tulis second artikel terbit dekat indeks Web of Science. Dalam tu pula ada satu artikel saya yang juga indeks Web of Science. Jadi saya dapat lagi satu citation daripada Web of Science. Katalah Google Scholar saya, tadi Khatijah dah terbit 2 artikel. Satu artikel berindeks Scopus, satu berindeks Web of Science. Jadi dua-dua tu saya dapat dekat Google Scholar. Sebab Google Scholar dia baca semua. Itu dari segi citation lah. Kalau dari segi Edge Index, macam mana nak dapat Edge Index? Katakanlah saya dah ada 5 artikel, saya nak dapatkan 5 Edge Index, macam mana saya kena pastikan setiap 5 artikel saya tu memiliki 5 citation setiap satu. 5, 5, 5, 5, 5, baru dapat Edge Index sebanyak 5. Okay? Alright, kita pergi tips yang kedua. Okay, tips yang kedua adalah terbit artikel di jurnal yang berindeks. Okay, dia macam ni. In term of quality, kalau kita fikir secara positif, kalau saya nak memastikan kualiti artikel saya, so saya pula nak terbit dekat indeks Web of Science dan Scopus, saya kena jaga kualiti material artikel saya ni. Jadi saya memilih artikel yang nak cite. Jadi saya nak hantar kat Scopus Web of Science. Saya akan pastikan bahawa reference saya, authors yang cite ni semua yang berindeks Web of Science dan Scopus. Saya jaga kualiti citation saya, semua kebanyakan citation saya semua 5 tahun terkini. Dan yang kat sini ikut kita punya tips ni, kebanyakan dia adalah Q1 sampai Q4. Tu ingat kan, kalau kita nak terbit di jurnal yang Q1, kita kena pastikan bahawa kita punya citation pun dalam Q1 juga. Bukanlah semua, tapi dalam Q yang baik. Sebab sangat particular kita menilai sebuah artikel itu adalah baik. Yang pertama, kita tengok dari segi siapa yang you cite. Kena daripada sumber, kena daripada jurnal yang baik, kena daripada tahun yang baik, kena Q yang baik. Mungkin kata renyahnya tak. Begitulah hitungan dia. Begitulah cara penilaian dia. Jadi bila artikel kita yang terbit tu Q1 hingga Q4 ataupun impact factor dia tinggi, site score dia tinggi, edge index dia tinggi, satu kelebihan. Sebab tu kalau kita tengok trend, ramai berusaha untuk pastikan dia dapat terbitkan artikel dengan Q yang baik, Q1 dan Q2. Saya kena setuju disebabkan saya sendiri artikel-artikel saya boleh prove yang banyak dapat citation daripada top publisher. Sebab tu saya selalu recommend kawan-kawan saya kalau nak hantar jurnal, katakan bidang management, hantarlah dekat Emerald. Kalau dalam bidang engineering, hantarlah dekat Taylor & Francis. Sebab dari segi akaun saya membuktikan artikel ni paling banyak dapat citation. Dan dari segi Q, diorang pun cantiklah Q1, Q2 tinggi. Yang maksudnya semakin tinggi Q-nya, semakin tinggi citation yang saya dapat. Semakin top publisher yang saya hantar, semakin tinggi citation yang dapat. Maksudnya sekarang ni trend dia, setiap researcher dah pandai dah menilai. Jika dia nak menembusi Scopus dengan Web of Science, dia betul-betul jaga kualiti citation dia. Dia tahu siapa yang nak cite,
Okay, jadi dekat reference dia nampak cantik. Jadi kalau assessor ataupun reviewer check artikel kita, memang perkara awal dia tengok adalah dekat reference. So bila dia tengok kat reference, dia puas hati. Tahun terbaru, nama-nama memang scholar dalam bidang. Okay, terbit dekat jurnal-jurnal yang top publisher dengan Q yang bagus. Jadi kalau tanya saya, tanyalah siapa-siapa yang pernah jadi chief editor atau sedang jadi chief editor, memang itu yang di-train, memang itu yang kita nak menilai sama ada kualiti artikel ni baik ataupun tidak. Okey, ikutkan semua artikel terbaik, tetapi kita nak pilih daripada terbaik daripada yang terbaik. Okey. Kemudian tips yang ketiga adalah kita kena pastikan bahawa artikel kita berada di mana-mana. Macam orang berniaga lah kan, kedai. Okey, contoh kat Malaysia ni Speedmart. Speedmart ada dekat semua. Dah ada 7E, ada semua 7E. So pergi mana-mana ada. Jadi bila sebut kat situ senang nak dapat. So artikel kita jangan duduk satu tempat je. Okey, kita ada akaun Publon. Jadi orang buka Publon boleh dapat artikel kita. Pergi dekat akaun Scopus boleh dapat artikel kita. Pergi kat OCID dah boleh dapat artikel kita. Pergi kat Dimension boleh dapat artikel kita. Dekat Google Scholar boleh dapat artikel kita. ResearchGate pun boleh dapat dekat artikel kita. Buka LinkedIn boleh dapat artikel kita. So kita ni kena pastikan kita kena buka semua akaun ini dan dalam itu semua ada artikel kita. Jadi sebenarnya artikel kita ni ibarat dekat alam maya tu semua ada kat mana-mana. So type je nama Nurul Fazli, bersepah-sepah artikel dekat sana ada, kat sini ada. Okey, itu pun salah satu strategi untuk memastikan bagaimana pasaran artikel kita secara meluas. Jadi bila orang tengah mengeksplor atau mencari satu-satu artikel yang dalam bidang kita, kemungkinan besar artikel kita akan dapat dulu. Okay, kalau contoh orang Google pun bila dia search keyword tu, artikel kita duduk dekat atas. Tak adalah jenuh tekan next. Jadi basically kita jumpa yang awal, yang tu kita download dulu kan. Okay, kebaikan bila kita ada banyak buka akaun ni, kebaikan ni menemukan penulis, senang menemukan. Nanti orang pun perasan artikel si Mamat ni je kan, mengenal pasti pakar bidang. Okay, kita kalau dalam grup-grup yang besar ni kita tahu biasanya top authors akan ada akaun ini. So kita dalam sekumpulan dengan pakar bidang mendapatkan kesemuakan artikel jurnal serta mengetahui statistik citation item dengan action text. Itu kelebihan dia lah. Jadi kita sentiasa update bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kita update juga dengan kumpulan-kumpulan yang bidang yang sama dengan kita. Dan kita pun boleh tahulah status kita dah berapa banyak dapat citation, berapa banyak dah dapat action text. Okay. Okey, saya respon ada beberapa soalan kat sini kan. Okey, Norwati tanya kita kena letak sendiri ke? Yang ni saya tergantung soalan tu. Saya tak faham. Apa maksud letak sendiri? Letak sendiri kat mana tu? Minta Norwati explain sikit soalan tu, saya tak jelas sebab soalan tu tergantung kan. Tak tahu hujung pangkal soalan tu. Okey. Khatijah tanya, adakah akaun yang daftar dalam database tu perlu aktif sampai bila-bila dan jika tak aktif adakah kena blacklist? Okey, dia tak. Dia one time je sebab dia generate secara automatik. So once kita create account itu dan kita pula memang guna, kadang-kadang kita ni tak konsisten guna nama. Jadi kena konsisten bila kita artikel kita, kalau kata nama saya Nurul Fazli Habidin, sampai bila-bila pun nama saya Nurul Fazli Habidin, so biasanya sistem akan capture secara automatik. So daftar sekali saja, so bila ada artikel kita terbit, dia akan masuk secara automatik. Kiraan citation pun automatik, kiraan hash index pun automatik. Saya tak buat apa-apa, itu bukan tugas saya. Cuma kita ada ruang untuk kita untuk kita respon. Contohnya katakan, kita ada artikel kita berindeks Scopus ni tapi Scopus tak detect. Yang tu kita ada ruang untuk kita tanya, untuk kata, okey boleh tak check. Okey, saya artikel ni dah terbit pada tahun 2021 dekat Scopus tapi tak masuk. Biasanya Scopus dia akan respon lah. Kadang-kadang kita tak perasan, kita je rasa Scopus padahal artikel kita bukan berindeks Scopus. Banyak kadang-kadang kan kawan saya kata, aku pergi conference ni, dia kata Scopus. So dia kata tak detect pun Scopus. Dalam hati saya fikir ni mesti discontinue dah. Jadi saya nak bagi sedap hati, minta dia contact sendiri. Dia memang ada ruang untuk kita contact dekat Scopus tu. Kat situ kita ada macam box, kat situ type lah nak tanya apa-apa. Kat situ nanti dia respon lah. So dia check bahawa jurnal ni bukan Scopus lagi. Sebab tu dia tak masuk dah dalam Scopus account. Ingat kan bila jurnal tu dah tak
tak Scopus atau tak lagi Web of Science pada tahun ketika katalah jurnal tu confirm 2020-2023 ni memang bukan Scopus. Kita pula terbit pada tahun 2023. Memang semalam ada, hari ni dah hilang. Betul lah, sebab dia bukan lagi Scopus dan juga Web of Science. Sebab itulah kena hati-hati hantar artikel jurnal ni. Memang banyaklah ayat-ayat manis kat luar kat conference sana yang memang kata dia beredar Scopus. Kita sebagai pengguna kena double check, confirmkan bahawa jurnal ni siapa background dia, siapa publisher dia. Kita kadang-kadang tak tengok publisher, main hantar saja. Di situ nanti kita dapatlah kesan dia. Okey. Kemudian ada soalan, letak semua akaun yang disebut tadi. Okey, kena register sebenarnya. Nurwati kena register. Kita kena register Publon, kena register OCID, kena register Scopus, kena register Google Scholar, kena register ResearchGate, Research LinkedIn tu kena register. Kena buka akaun lah. So once kita buka account, nanti dia akan detect lah. Kalau kita dah ada artikel yang diterbitkan secara online, so dia dapat detect lah. Kalau ResearchGate baca, ResearchGate pula. Kalau Google Scholar dia baca automatic semua. Kalau Scopus baca Scopus je, Web of Science kita baca Web of Science. Tapi kalau ResearchGate lain sikit. ResearchGate kita kena isi maklumat. Isi maklumat bagi link. Isi maklumat bagi link. Supaya link tu nanti dia akan pergilah dekat artikel kita. Sama ada boleh full access ataupun kena subscribe. Jadi ResearchGate dekat dengan LinkedIn kena key in. LinkedIn kena key in, ResearchGate kena key in. Kalau Google Scholar, Web of Science, Scopus tak perlu. OCID pun kena register. OCID kena register. Automatic dia akan detect semua artikel kita kalau artikel tu dalam bentuk online. Jadi kena buka account lah. Kena register buka account. Okay. Ada soalan, macam mana nak tahu conference yang kita participate tu masukkan dalam Scopus? Oh, kena check dengan team Scopus ya. Okey, Ayu kena check. Kita boleh check. Sebenarnya kalau dia kata conference ini adalah berindeks Scopus, Ayu boleh check nama conference itu, check dekat Scopus ada ke tak. Okey, dia ada dua situasi. Jurnal ni dah biasa dah. Tiap tahun memang berindeks Scopus. So kita kena check based pada previous. Kadang-kadang buat conference ni pandai. Dia kata, okey, sekarang belum Scopus lagi. Kita tengah memohon untuk dapatkan Scopus. Yang tu 50-50 tau. Tak confirm. Bukan senang nak dapat Scopus. Okey. Jadi kita kena hati-hatilah. Tengok dekat conference tu betul ke dia masuk Scopus. Kalau dia kata masuk dalam jurnal, check nama jurnal. Kita pergi ambil kopi nama jurnal tu. Pergi search dekat Scopus. Kalau Scopus keluar, jurnal tu kita buka kat jurnal tu tengok maklumat, kalau masih lagi aktif dia Scopus. Kalau tidak jangan percaya. Jangan percaya terus yang bahawa conference ini Scopus, artikel jurnal ni Scopus. Kita kena check. Check senang je, senang macam search kat Google je. Pergi dekat Scopus punya website, lepas tu kita copy ataupun kita type nama jurnal tu dekat bahagian search. Enter. Nanti dapat detect lah bahawa jurnal tu Scopus ataupun tidak. Okey. Alright. Kita pergi tips yang keempat. Tajuk yang sedang hangat diperbincangkan. Hot topic lah. So yelah betul lah kan. Macam kita kan kalau tengok sumber carian. Kan. Kalau tengok dekat social media sekarang ni. Ada dua je diperhangatkan kat Malaysia tu. Kes Soul, si Brother Soul tu. Ataupun dengan semalam viral lah. Main bola sepak Malaysia lawan Thailand. Second goal tu tak dikira. Jadi memang itulah dalam pencarian itulah perkara yang paling tinggi orang cari sekarang kan. Jadi dalam konteks akademik ataupun dalam konteks research, so kita ni kena mencari atau menerbitkan artikel jurnal yang ramai orang sedang cari. Kan? Jadi kalau konsep dia orang tak search pun keywords kita atau tajuk kita, sampai bila-bila pun artikel kita tak ada siapa orang download. So bila tak ada download, mana datang citation? Okey, kena tahu strategi lah. Tahu je macam orang nak berniaga. Orang nak berniaga ni dia kena jual apa yang orang nak makan. Bukan dia nak menjual apa yang dia suka. Kadang-kadang kita buat niaga apa yang kita suka, belum tentu orang lain suka. Tak kisah kalau kita tak suka barang tu. Saya tak suka warna pink, tapi saya tahu customer suka warna pink. Saya jual lah warna pink. Okay, sama dengan kes kat sini lah. Kita kalau nak pastikan, ni nama pun strategi. So, kita kena fikirkan tajuk yang hangat, tajuk yang kita tahu ramai orang sedang cari, banyak berlumba-lumba student postgrad, researcher, pensyarah, kerja kerajaan, semua mencari maklumat itu. Jadi, itu menjadi satu kelebihan. Menjadi tumpuan selalu dicari. Jadi, pertimbangkanlah kan. Kalau katalah citation tak bergerak. Kalau macam saya beruntung sedikit lah.
So saya punya topik adalah ke depan. Maksudnya kalau saya tulis artikel tu, macam saya kena sabar sikit lah. Macam saya terbit artikel pada 2013. Slow citation. Tetapi pada 5 tahun selepas itu, artikel tu baru tengah hot. Jadi memang sekarang tengah laju. Jadi kalau tengok artikel saya, kalau dalam bidang saya, kalau baru terbit dia slow. Sebab memang saya buat benda baru. Sekarang kat Malaysia tak bincangkan lagi. Kat worldwide baru 1-2 negara. Saya dah terbit dah artikel itu. Sebab saya nak invest dalam 5 tahun ke depan, topik tu akan laju. Jadi automatik artikel saya jadi pioneer lah. Sebab bila dah ke depan kan. Jadi ataupun kita nak tengok yang semasa sekarang. Apa yang ramai. Macam contoh itu cerita pasal COVID-19. Siapa yang tulis paper COVID-19 dah lah cepat terbit. 2 minggu, sebulan artikel dah terbit. Kemudian beribu-ribu orang site kita. Itu contoh COVID-19. Contoh, siapa tulis artikel pada tahun 2020 pasal COVID, laju citation dia. Laju citation. Okey, ambil contoh. Yang salah satu trik lagi kan, banyak orang cuba cite ni dua bahagian, iaitu teori dan juga metodologi. Siapa yang tulis artikel berkaitan teori dengan metodologi, yang tu pun banyak dapat citation. Kan? Lagi-lagi yang topik yang barulah. Kan? Okey. Kita pergi tips yang kelima. Tajuk artikel memainkan peranan yang penting dalam menemukan carian artikel yang aktif. Permintaannya boleh gunakan Google Trends. Okey, you type je dekat Google tu Google Trends. So Google Trends tu boleh detect apakah perkataan yang tinggi dicari. Siap boleh compare. So kita tengah confuse. Nak buat tajuk kita dengan gunakan perkataan A ke, nak pakai B ke, nak pakai C. Kata ada 3. So you boleh masukkan ketiga-tiga perkataan tu. Okey, kumpulan pertama letakkan A, lepas tu box sebelah letak B, box satu lagi letak C. So kita nak tengok secara worldwide. So kita pilihlah worldwide. Nak tengok berapa? Kata nak tengok setahun, pilih 12 bulan. So 12 bulan secara worldwide, kebanyakan antara 3 perkataan ini, perkataan mana yang paling banyak orang cari? Dia run, Google Trend tu boleh detect, oh perkataan B paling banyak. So kita ambil perkataan B tu sebagai tajuk kita. Itu salah satu teknologi lah yang kita tak tahu mana satu kan. Antara perkataan A ke B ke C ke yang paling sesuai untuk dimasukkan dalam tajuk. Katalah ketiga-tiga tu memberi makna yang sama. Jadi gunalah Google Trends. Simple, Google Trends dia senang sangat je. You pergi je kat website Google Trends, suruh masukkan perkataan, nak buat search satu je. Saya suka compare lah, mesti ada lebih daripada satu lah untuk tengok which one yang lebih baik. Kalau saya masukkan satu, tak compare, tak tahulah. Maksudnya, baik tak pakai Google Trends, memang dah decide nak pakai perkataan ni, baik tak payah kan. Jadi kita confuse atau kita ada beberapa options. So kita boleh gunakan Google Trends. Boleh tengok Malaysia saja, boleh tengok Asia saja. Okey, boleh tengok secara worldwide. Tapi artikel ni adalah worldwide. Jadi saya tengok secara worldwide. Okey, alignment tajuk, abstract dan keywords. Ini sangat penting lah. Ini benda-benda awal tau. Jadi bagaimana orang menemukan artikel kita disebabkan oleh tajuk. Disebabkan oleh abstract. Berdasarkan keyword. Ini benda depan. Okey, kalau artikel jurnal kita yang subscribe pun, yang kita tak boleh dapat full text. Tapi kita boleh dapat tajuk, abstract dan keyword dia. Jadi sebab tu yang 3 bahagian ni kena jaga betul-betul. Ini kedekut sangat letak keywords. Orang suruh pesan, okay, maksimum keyword boleh letak 12. Letak juga 4 keywords. Fully utilize. Kalau keyword tu boleh letak banyak, maksimum 12, masukkan 12 keyword. Boleh pakai 9 keyword, pakai 9 keyword. Okay, tajuk kita dah match dengan apa yang orang sedang cari sekarang ni. Make sure abstract pun smart. Jadi kalau pencarian ni, kalau tak match dengan tajuk, dia boleh match dengan abstract. Kalau dia tak boleh match dengan tajuk dengan abstract, dia boleh match dengan keywords. Jadi dekat situ pentingnya 3 bahagian front door ni kena jaga betul-betul lah. Kerana yang ni dapat memberi manfaat kita dalam strategi kita untuk meningkatkan citation dan juga H-index. Okay. Abstract perlu ada perkataan yang sama dengan tajuk, kan, tema dia align. Ini tengok tajuk dengan abstract tak ada kaitan. Tajuk cerita lain, abstract cerita lain. Sebab tu kena selari keyword-keyword dalam tajuk tu. Maksud setiap kata kerja dalam tajuk tu ada dalam abstract. Begitu juga dengan keywords. Ini bagi memastikan artikel kita paling relevan dan berada dalam ranking teratas. Maksudnya kalau orang search kat Google contohnya, artikel kita berada di atas. Untuk memudahkan penemuan, akhirnya nanti orang akan read, akan baca, akan download dan seterusnya membuat citation. Okey, yang ketujuh, tips yang ketujuh. Pastikan nama penulis ditulis dengan betul.
Ni kadang-kadang bertukar-tukar nama kan. Jadi pastikan affiliation kita betul. Tapi kalau kita dah pindah universiti dan sebagainya, kena ubahlah kan. Iaitu nama universiti, organisasi ditulis dengan nama penuh dan lengkap. Okey, pihak universiti perlu pastikan ianya standard. Kadang-kadang macam universiti saya kan. Sekejap Sultan Idris Education University, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kena konsisten. Kena konsisten. Kalau basically sepatutnya kita tak perlu malu. Tulis je bahasa Melayu. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Negara-negara luar tu memang konsisten. Gunalah bahasa standard, bahasa negara dia. Okey, kita pun kena gunakan bahasa standard kita lah. Tak payah convert dalam English. Okey, bila semua orang konsisten, nama kita pun konsisten. Kan? Jadi kat situ pun kita boleh tahu bahawa kita boleh, orang kata kita boleh dapat secara maksima lah citation tu. Jadi kadang-kadang bila orang dah start kenal kita kan, oh dalam bidang ni nama dia Habidin. Jadi orang dah cite nama kita Habidin. Tiba-tiba nama kita bertukar pula dan sebagainya. So memberi sedikit kesan lah untuk orang. Orang akan ni. Kalau macam saya pun simple je. Kalau saya tulis satu artikel atau tengah mengkaji satu bidang, kalau saya jumpa scholar tu nampak artikel ni nama dia, saya katakan ini ada something ni. Okay, saya terus Google nama dia. Sebab saya tahu dia dalam bidang ini, saya mula type nama dia dan semua artikel-artikel terbaru tentang author tu saya download semua. Itu sangat penting kenapa nama tu harus konsisten. Okay. Okay, 8. Pastikan nama anda sebagai penulis artikel ditulis dengan konsisten. Sama macam tadi lah. Kat sini dia highlight lagi konsisten. Sama ada sebagai penulis pertama ke ataupun co-authors, konsisten nama ini. Ini memudahkan penemuan artikel hasil daripada pencarian penulis. So orang buat author search. Ini dia explain. Dia orang buat author search. Orang akan type nama kita. Pastikanlah. Dia bukan apa kan. Kalau macam saya pun tak faham kenapa ada orang banyak nama. Kalau saya satu nama lah. Bukan akaun social media, ada banyak akaun kan. Ini memang academician pakai nama yang sama. Bukan apa ada kes. Dia kata orang search tak dapat. Engkau sekejap Fazli, sekejap Nurul, sekejap Habidin. Konsisten lah. Kan? Okey, yang ke-9. Menganalisis. Menganalisis corak citation dalam bidang anda. Contohnya, artikel-artikel kita yang banyak dapat citation, artikel-artikel yang banyak dapat zero citation. Kita boleh tengok kat akaun. Saya boleh tengok kat Google Scholar saya. So, apa topik yang memang banyak dapat citation, topik mana yang dapat tak ada citation atau rendah citation. Di situ orang dah kenal kita. Kalau si Nurul Fazli ni, kalau dia tulis topik macam ni, ramai follower dia. Kalau dia buat topik macam ni, tak ramai follower. Macam bidang saya lah. Katalah saya buat status ke FB. Contoh. Okay, saya pun tak adalah popular mana. Jadi, kalau saya cerita tentang saya punya research, cerita tentang apa yang saya buat tentang penulisan artikel jurnal, saya tahu ramai orang akan like ataupun orang akan komen berkaitan dengan penyelidikan je. Tapi kalau saya cuba nak komen benda-benda dunia lain lah. Contohlah cerita si bro Samsul tu, saya rasa tak ada siapa pun kisah. Jadi saya kena tahu apa sebenarnya follower saya ataupun friend list saya dekat Facebook, orang nak berkawan saya dengan apa, disebabkan apa, kan? Jadi sebab tu saya fikir balik, kalau saya bercerita hal-hal yang bukan academician ataupun researcher, memang no function at all saya punya Facebook. Kan? Mungkin orang lain memang dia punya, saya sendiri pun tak tahu mana-mana yang cerita yang bukan-bukan, terlebih-lebih politik ke, cerita yang bukan-bukan je. Kadang-kadang kan kita pun unfriend dia pun boring kan. Jadi memang kita dah create kita punya culture account kita tu ataupun kat social media tu adalah kumpulan-kumpulan yang kita nak. Kenapa saya buka Facebook? Sebab kumpulan saya yang itu. Okey. Jadi itu kita dah tahu dah. Jadi kita akan dapat, bukanlah nak banyak like, tapi at least kita nak dapatkan engagement. Begitu juga dengan artikel ni, kita kena belajar, kita kena mengukur diri kita sendiri, apa sebenarnya kekuatan kepada diri kita, yang artikel mana yang paling dapat citation, bermakna kita dikenali dengan bidang itu. Itu satu. Kita pusing sikit. Okay, kita pun sebenarnya kalau nak hantar artikel jurnal, kita kena check topik yang kita nak hantar tu dalam jurnal itu, topik ni adalah top citation atau zero citation. Kalau topik yang kita nak hantar ni, okay, katalah kita pun Google search, kita nak pergi kat jurnal tu, kita buat search kat jurnal tu. So kita masuklah keyword kita kat situ. Ternyata artikel-artikel yang menerbitkan topik ini dekat jurnal ni, citation dia rendah. Jadi di situ kita boleh tahu bahawa kalau kita hantar topik ini dekat jurnal ni, chief editor akan reject.
Chief editor memang monitor. Dia dapat tahu, oh topik ni pernah terbit, topik macam ni pernah terbit kat jurnal kita. Citation slow, memang low sangat, dia reject. Tapi kalau sebaliknya, oh topik ni bagus. Memang sampai sekarang, memang yang terbaru ni pun kalau topik ini kalau terbit, laju dapat citation. So once kita hantar topik begitu, so kita dapat positive feedback daripada chief editor. So chief editor susah nak tolak. Kerana topik ni memang orang kata, kalau terbit je topik ni, memang senang dapat citation. Itu tugas chief editor. Chief editor kena pastikan artikel yang dipilih untuk terbit itu boleh mendapatkan citation dengan banyak. Macam kita lah, kita tulis buku takkan nak simpan, kita seronok tulis buku banyak orang baca. Sampai satu tahap nanti kita nak buat apa-apa pun nak orang bukan nak popular tapi orang dapat manfaat apa yang kita nak study. Contoh saya mula-mula sekali buka akaun YouTube, saya tak prefer. Akhirnya kawan saya kata, Fazli, ini platform yang bagus, boleh berkongsi ilmu dan sentiasa 24 jam 365 hari setiap tahun engkau punya pahala tu mengalir saja. Sebab semua orang boleh dapat ilmu tu pada bila-bila masa. Tapi lebih kurang macam itulah ayat dia. Betul, saya fikir betul juga kan. Jadi consider dia tak rugi benda tu. Kan? Kita boleh dapat beri manfaat dari segi perkongsian itu. Okey, sama kat situ jugalah yang dilihat kepada chief editor. Kena faham kita ni, kalau kita ni nak faham tentang dunia penerbitan artikel tu, kita tak boleh duduk diri kita saja. Bahagian publisher, penerbit yang menerbitkan artikel kita, macam Sundirect, Emerald, Taylor, Springer, itu penerbit. Kemudian dalam penerbit tu ada banyak, ada ratusan jurnal. So setiap jurnal tu ada ketua editor and ada editorial board. So kita kena tahu apa yang dia nak. Kita asyik fikir kita je, kenapalah artikel tak dapat terbit? Dia orang ni tak faham ke? Kita dalam keadaan tertekan sekarang nak terbit artikel. Dia orang ni kenapa tak faham? Kita fikirkan kita, tapi kita tak fikirkan apa yang dia nak. Tapi kalau kita faham apa yang chief editor nak, kita faham apa publisher nak, barulah kita boleh tembus. Okey. Kalau kita tulis topik baru, tak banyaklah citation. Dia begini, Nurwati, dia kena tahu tempat. Ada setengah tempat, you buat topik baru, salah tempat. Jurnal ni memang, dia punya topik sekarang ni lebih pada, orang pergi dekat jurnal ni lebih pada bidang ni. So, you kena tulis topik baru di tempat yang betul. Contoh macam saya, saya nak buat topik saya. Dalam bidang saya ni, guru saya ada dekat Emerald. Guru saya dalam topik ni ada dekat Emerald, kebanyakan dia terbit kat jurnal dekat Emerald. So kalau saya nak dapatkan banyak citation, saya akan pergilah hantar dekat Emerald. Sebab di situlah pengumpulan dalam topik-topik yang mana semua orang mengkaji topik yang baru dan submit di situ. Dan saya kena submit dekat situ. Jadi saya berada di tempat yang betul. Tapi kalau you sebenarnya dah cantik dah topik baru, tapi terbit di tempat jurnal yang tak sepatutnya, akhirnya tak ke mana-mana pun. Saya ada pengalaman satu. Saya cerita sedikit. Saya hantar dekat Taylor and Francis. Memang idea dia kat situ saya aim nak hantar 20 lebih muka surat. Bilangan page dia. Kenapa panjang sangat artikel tu sampai 20 lebih? Sebab saya nak dapatkan satu ideologi nak gabungkan dengan accounting dengan engineering. Itu bidang saya lah. Itulah topik saya dalam bila buat doctorate, saya punya engineering dengan plus accounting. Dua tu. Jadi, bila sampai dekat publisher artikel ni, tapi dia split. Dia split dua, saya hantar satu artikel, akhirnya dia suruh saya pecah jadikan dua artikel. Saya pun macam tak fikir panjang, juga dapat dua artikel kan. Jadi, saya terbitlah dua artikel di jurnal yang sama, volume yang sama, cuma page yang berbeza. Ternyata artikel saya yang bidang engineering tu laju citation. Yang bidang accounting tu memang slow citation. Kenapa? Sebab saya hantar tu dekat production engineering journal. So orang dalam bidang engineering bacalah yang bahagian engineering saya tu. Tapi dia tak akan baca yang accounting tu. Tapi kalau saya tukar game, yang accounting tu saya hantar dekat accounting journal, mungkin artikel tu banyak dapat citation. Bila kita menerbitkan artikel, walaupun artikel itu bagus, terbit di tempat yang salah, gerakan citation kita pun akan jadi rendah.
Sekiranya artikel kita dah tulis dengan baik, dapat submit di tempat yang sepatutnya, di situlah pengumpulan expert-expert berada di situ, di situlah nanti artikel kita akan grow dengan cepat. Okey, dia banyak Nurwati. Dia cerita pasal kena reject ni banyak. So banyak, kita bincang ada 150 trik macam mana nak pastikan artikel kita dapat terbit. Yang kita kena tengok betul-betul adalah kualiti rujukan kita. So kalau pertama, adakah kita nak hantar dekat Emerald? Adakah kebanyakan rujukan kita Emerald? Kalau tak banyak dekat Emerald, itu salah satu kena reject. You nak hantar dekat Sign Direct. Kena kebanyakan you punya citation tu daripada Sign Direct. Okey, kemudian dia nak tengok pula, you nak hantar kat jurnal ABC, nama jurnal tu ABC. You tak cite pun jurnal ABC dalam reference, so kena reject. So banyak lagi, quality citation, quality rujukan, quality tahun untuk kita cite, the way you nak menulis, kena banyak table, kena banyak rajah, kena ada infografik. So bahagian cadangan kena cadang banyak, sumbangan cerita bahagian contribution kena detail. Sebenarnya tu ada banyak yang trik untuk pastikan artikel kita terbit. Contoh kan, salah satu nak banyakkan dapat citation adalah cadangan. Dekat bahagian conclusion tulis pendek je, itu yang kena buang tu. Dia memang nak cari, dia nak buka je conclusion tu, banyak bagi cadangan. Sebab lagi banyak you bagi cadangan, banyak new researcher akan baca dekat cadangan kita tu dan akan buat cite. So dia akan ambil cadangan kita tu sebagai research gap. Itu pun banyak benda yang orang kata trik dan magnet tu yang kita kena tahu apa sebenarnya chief editor dan publisher nak. Okey, saya kebetulan jadi chief editor dan editor, benda tu saya upgrade bila tanya kawan-kawan senior. So macam mana kita akan tanya macam mana kau memilih jurnal yang tepat supaya kita pilih jurnal tu nanti dia dapat laju citation. Lepas tu dia ceritalah. Kadang-kadang kau kena tahu, kau kena check. Bukan nak tengok artikel saja-saja, tengok siapa yang hantar. Kalau tengok nama hantar artikel, ini good scholar ni. Memang kita trace, memang ni kalau artikel dia terbit memang laju citation. So kita dah tahu dah, jangan kau reject artikel dia ni. Dia ni follower dia dah ramai. Jadi kita kena tahu banyak perkara nak jadi chief editor ni. Bukan chief editor nak tengok penulisan tu betul, tu salah dan sebagainya. So banyak perkara-perkara. Jadi publisher sekarang ni bukan tengok in term 100% berkaitan dengan kualiti artikel. Of course kualiti artikel is number one. Tapi tidak dinilai 100%. Ada faktor-faktor lain juga menjadikan sebab. Kalau artikel tu bagus, tapi dia terbit di tempat yang salah, akhirnya citation tak bergerak. Kan? Okey. Kita pergi tips yang ke-10. Okey. Usaha yang pelbagaikan untuk memastikan artikel jurnal anda boleh dibaca, view dan read. Selalu di wall, paparan. Okey, kita kena pastikanlah kan. Kadang-kadang macam you nak share dekat Facebook, tak salah nak bagi link artikel kita sendiri daripada kita up status yang mana-mana kan. Jadi kita kena adalah usahalah untuk orang kata macam mana nak memperluaskan artikel kita berkongsi kan, supaya orang boleh baca dan view kan. Macam saya pensyarah, saya gunakan artikel saya dalam kelas, saya gunakan artikel saya dalam bengkel, dalam workshop, dalam training. Kalau ada apa-apa yang saya ada tulis dalam artikel tu memberi contribution kepada government ataupun practitioner, saya kongsikan dalam platform social media. Jadi orang senang. Saya kadang-kadang sekarang ni artikel semua dah online kan, kita bagi link saja. Nanti itu cara-cara yang kita usaha-usaha yang ada lah, effort lah kita panggil Okey, promosikan artikel jurnal anda seawal mungkin. Okey, artikel ni dia tahu kita ada forthcoming impress. Artikel kita ni dah accept dan diterbit tapi belum final. Maksudnya paper kita impress atau forthcoming dah terbit secara online tapi page number belum ada. Volume number pun silap-silap tak ada. Jadi walaupun belum lengkap sepenuhnya, kita punya artikel dah di online tak ada page number, so kita dah promote dah. Okey, kebetulan tengah isu-isu tentang kejatuhan ekonomi. Kita pun ada cerita tentang ekonomi tu kan, share dekat social media, lepas tu bagi link. Maksudnya kita dah kongsi awal-awal. Kita punya klik kan, kita ada team, kita ada klik, ada group kan. Bukanlah kita nak tunjuk yang kita ni bagus. Kita niat sama je nak kongsi ilmu, so setiap orang akan dapat manfaat. Okey, saya kongsikan bagaimana situasi ekonomi di Malaysia ni. Okey, free bolehlah baca ataupun dekat share dekat kenalan.
Kan? Daripada dekat cerita dekat grup WhatsApp tu, dekat Telegram yang hal bukan-bukan, baik kita cerita benda yang baik. Kan? Bagi saya bukan kita nak menunjuk yang kita ni bagus atau tidak. Niat kita, yang penting niat. Niat kita nak berkongsi ilmu. Bukan kita nak tunjuk yang kita dapat terbit artikel banyak tu, tidak. Kan? So itu antara motivation ataupun gerakan untuk menggalakkan orang lain supaya bersama-sama membuat benda yang baik ke arah kebaikan. Kan? Okey. Kemudian sebelum terbit sepenuhnya lah, maksudnya gerakan tu dari awal lagi. Itu nak beritahu lah, kita boleh mulakan dari awal lagi. Sebentar saya nak ni jap. Okey, minta maaf. Okey, kita sampai tadi dekat sini. Kita sambung yang tips yang ke-12. Okey. Memperkasakan impak artikel. Siapakah orang yang patut kita kongsi? Okey. Setiap orang tahulah. Jadi macam saya tahulah kan, senior-senior saya, guru-guru saya, profesor-profesor saya yang memang kita bidang yang sama dan saya pun mengenali dia, kan? Contoh, saya seronok untuk berkongsi. Kita ni nak berkongsi pun kadang-kadang memang kita boleh kongsi kat semua, tapi ada orang yang kita suka berkongsi. Kan? Macam kita ada cerita yang bagus, kita cerita dengan mak ayah, dengan mak dan ayah kita kan. So ada cerita yang bagus, kita nak cerita dengan kawan baik kita. Samalah dalam konteks saya menulis artikel, saya bila dapat terbit artikel, saya akan berkongsi dengan beberapa orang yang memang kita tahu dia positif. Kan? Kalau kita forward, kata Prof, alhamdulillah dapat terbit dah artikel ni, saya kongsilah dengan Prof. Dia cakap, alhamdulillah tahniah Fazli, topik ni menarik. Nanti saya kongsi dengan grup-grup saya. Rasanya grup-grup saya kena baca ni, benda baru ni. So saya tahu, saya suka kongsi dengan dia. Kan? Kalau kita kongsi dengan orang, okay bro, dia aku baru terbit semalam. Terror lah kau. Senanglah kau, lepas ni jadi profesor. Aku ni tak tahulah bila. Yang tu first and last saya share lah. Orang-orang macam tu first and last saya share lah, kan. Jadi kita nak berkongsi dengan sesuatu yang positif lah, kan. Sama ada dengan orang, ada orang yang ada yang junior saya forward dengan saya. Saya pun faham. Saya pun dalam situasi yang begitu. Kalau orang berkongsi dengan saya artikel tu, dia tengah seronok nak berkongsi ilmu dia. Jadi pun saya kena raikan ilmu. Menarik topik ni. It's good. Nanti aku share dekat grup postgrad saya. Jadi dia orang pun kena alert juga benda ni. Ini benda baru ni. Jadi bila saya sampaikan WhatsApp yang begitu kepada dia, so dia lebih bersemangat. Dia pun rasa baguslah Fazli bagi booster, bagi semangat lagi nak tulis artikel. Yang tu lah spirit positif tu lah yang sangat penting. Jadi kalau tanya saya tahu dengan siapa yang saya nak kongsi. Saya juga gunakan banyak platform yang ada, yang saya sebutkan tadi kan, semua akaun yang saya buka dekat social media pun saya kongsi. Dan saya pun tengoklah dengan orang kata situational, dengan keadaan-keadaan tertentu kan. Jadi kata orang cerita pasal masjid, saya ada artikel pasal masjid, kita pun cerita pasal artikel pasal masjid. Sekarang ni orang cerita pasal keusahawanan, saya pun kena tema macam tu, saya pun up lah saya artikel pasal keusahawanan. Jadi tak malulah. Saya pernah cakap dengan kawan dia, suatu masa nanti kita seronok dengan berkongsi ilmu yang kita ada. Tak perlu kedekut lah. Jadi cuma sekarang ni kita kena fikirkan sebelum nak kongsi, kita nak kenalah mengaji kan. Kenalah cari topik-topik yang supaya kita boleh berkongsi. Kan? Bagaimana nak self promote di social media dan berlaku komunikasi strategi engagement. Okay kan, kadang-kadang Emerald, Taylor, dia minta kita buat up status tau. Okay, kita cakap lah, okay, artikel terbit kat Emerald. Okay, kita pun tag dia orang. Terima kasih Emerald kerana dah menerbitkan artikel. Tak kisahlah tu dia cakap bahasa Jawa ke, bahasa Melayu ke. Sebenarnya memang itu yang kritikal sebenarnya. Sebenarnya top publisher ni tak dapat engagement dekat social media. Itu memang saya tahulah. Kalau dia bincang, dia kata dia orang buat status, tips, Emerald buat tips. Macam mana nak memperkasa ataupun macam mana nak dapat trik terbit di Emerald. Tak ada siapa like. Kesian dia. Dia punya status lah. Jadi saya, kalau tanya saya, daripada saya penuhkan Facebook, saya bukan. Saya buka je. Saya pergi dekat page Sign Direct, saya like. Pergi dekat Taylor, saya like. Jadi sentiasa bila dia ada benda-benda baru, dia akan appear dalam Facebook saya. Dan saya akan start komen, saya akan start like contohnya. Jadi dia tahu saya bersama-sama dengan mereka untuk sebahagian dalam engagement. Kan? Itulah, saya memang minat yang tu. Saya minat research, saya minat menuliskan artikel.
minat menulis lah orang kata dalam konteks akademik, artikel lah sekarang ni kan. Besok-besok mungkin tulis buku, lepas-lepas ni mungkin tulis rencana, mungkin lepas ni tulis surat khabar, minat dengan benda itu. Jadi saya penuhkan dekat sosial media saya benda-benda yang macam tu supaya saya dapat manfaat. Kalau orang kata Facebook ni lara, tengoklah you mengcreatekan ekosistem Facebook tu macam mana. Kalau kasar berjoget lah jadi dia. And kalau kata cerita tu pasal academician lah. Sekarang ni Facebook semua trace. Dia berpandai. Oh, hari ni saya buka pasal cerita tentang ekonomi, krisis ekonomi. Lepas tu banyaklah yang masuk yang pasal krisis ekonomi. Sebab memang tracking macam tu. Sekarang ni memang tracking sponsor, tracking apa semua, dia tengok ke mana minat kita dan sebagainya. So kalau kata apa dah Facebook ni, Facebook ni berjoget je. Kadang saya bergurau kawan, kau search yang berjoget kenapa? Kalau kau search berjoget, memang berjoget lah masuk kat Facebook kau. Oh ya ke? Kalau kau search benda lain yang masuk. Oh, saya berkata, aku okey je Facebook, saya tunjuklah ni Facebook saya. Engkau punya Facebook tak adalah. Aku tak search bukan-bukan. Kan? Itulah contoh bagaimana kita nak terlibat bersama, engagement lah dekat social media. Sekarang ni kenapa saya kata social media dan lain-lain platform, sebab kita walaupun saya duduk kat Tanjung Malim, kan, walaupun saya tak keluar rumah contohnya, tapi saya berengage dengan yang dengan Turki, dengan Jerman, dengan Sweden, Norway, Brazil, Argentina, semua saya boleh engage kan, secara online. Aktif promosikan dan berkongsi artikel jurnal dengan penyelidikan sama bidang. Okey, saya memang ada grup WhatsApp dalam topik-topik, dalam grup ekonomi ada, grup engineering ada kan. Dalam tu saya share je lah, tak ada masalah. Saya selalu niat pegang tu. Niat bukan nak menunjuk, tapi niat untuk berkongsi. Dalam ramai-ramai ni, dalam 100 orang, takkan tak ada 1% orang yang akan buka dan baca dan at least dapat manfaat. Kalau bukan hari ni, mungkin besok. Jadi jangan berhenti untuk berkongsi. Jadi berkongsinya. Konsep nak berdakwah pun bukan terus berjaya. Dia kena istiqamah, kena konsisten. Jadi dalam kes ni, saya tak ada rasa apa-apalah. Tapi di tempat yang betul lah. Kan, kalau kata orang tengah jual tudung, saya cerita bidang saya tak kenalah. Di tempat yang bersesuaian. Tapi selalu engage, gunakanlah platform yang ada. Ni je ikhtiar yang kita ada, usaha yang ada. Kalau you nak dapatkan banyak citation, you kena bagi orang artikel kita supaya orang boleh dapat full text, orang boleh dapat baca, orang boleh dapat citation. Tak ada siapa yang boleh buat citation kalau dia tak baca artikel kita. So nombor satu, kena bagi orang baca. Sebelum nak bagi orang baca, kena bagi artikel kita. Kalau nak dapat artikel kita, permudahkan. Tak payah lagi nak dapatkan password. Kita bagi siap-siap supaya dia boleh dapat akses, supaya dia boleh baca, boleh print, dan boleh download, dan dia boleh cite. Permudahkan. Jadi bila kita permudahkan, insya-Allah kita akan dapat citation. Kan? Itu usahalah di peringkat awal. Kalau kita ni dah tersohor, itu lainlah. Okey, Telegram ni create lah mana-mana bidang. Biasanya Telegram tu adalah ikut bidang masing-masing lah. Saya tak adalah bidang-bidang umum kan. Kadang-kadang Telegram saya tak nama. Ikut bidang lah. Jadi Nurwati kan you ada grup WhatsApp ikut bidang ilmu kan. Bidang masing-masing. Join dalam bidang tu. Kalau saya ada grup WhatsApp bidang wakaf. So dalam tu mana-mana artikel saya terbit dalam wakaf, saya share lah kat situ. Semua orang buat benda yang sama. Dan kita tahu yang ni memang dunia kita dalam bidang wakaf. Jadi semua orang dekat situ. Jadi benda tu dia tak boleh secara umum sangat. Dia memang biarlah kumpulan itu kecil, tetapi semua itu adalah bidang yang sama. Okey, aktif promosikan dalam jurnal dengan penyidikan sama dalam grup WhatsApp dan lain-lain dah. 13 ni Okey, kita pergi tip yang ke-14. Okey. Situasi yang mana masa penerbitan yang lama akan memberi kesan. Okey, yang ini strategi. Dalam kita ni yang baru-baru nak up lah, BBNU lah kita ni kan, budak-budak baru nak up. Okey. Bila kita hantar jurnal ni, ada jurnal ni akan terbit dalam tempoh 3 bulan hingga ke 36. Maksudnya 3 bulan ke 3 tahun. Artikel ni akan terbit. So kalau kita strategi kita nak menerbitkan artikel yang bagus, Q1 kan, mengambil masa selama 3 tahun. Jadi kita punya artikel tahun 2023, 24 itu kosong. So kita kena strategize, kita kena tahu, okey, tahun ni berapa nak terbit, tahun ni berapa banyak artikel nak terbit, tahun satu lagi berapa nak terbit. So kita kena strategize, kena tahu mana jurnal yang boleh terbit tahun ni, mana yang boleh terbit pada tahun depan dengan tahun satu lagi. Contoh macam tahun ni saya kritikal sikit. Selalu saya tak kritikal, saya biasa tulis artikel,
So hari ni nak tulis artikel, saya tak fikir pasal tahun ni. So tahun ni tahun lepas dah settle dah. Okey. Jadi tahun ni nak fikir nak terbit tahun 2024 dengan 2025. Dulu saya fikir macam tu. Cuma sekarang ni bila saya berehat lama sangat tak tulis artikel ni, lebih kurang 4-5 tahun lah saya berehat tulis artikel ni. So dah nampak impact dah. Jadi saya punya artikel dah tak banyak. Jadi tahun ni saya nak start balik. Itu pun tak start lagi. Jadi saya kena pastikan ada artikel saya yang boleh terbit at least hujung tahun pun tak apa. Jadi kena ada artikel saya terbit tahun ni, ada artikel saya terbit tahun 2024 dan ada sebahagian kecilnya satu ke akan terbit pada tahun 2025. Tapi kritikal saya nak pastikan artikel saya boleh terbit 2023 dan 2024. Kerja berat saya tahun ni nak tulis artikel. Memang tahun ni memang saya dah plan dah. Saya kata dengan kawan saya, aku mungkin bab ni kurang dah sekarang ni. So yang utama sekarang ni memang nak terbit artikel sebanyak mungkin tahun ni lah. Nak start lah. Jadi kalau tanya saya sebenarnya saya risau tahun ni sebenarnya. So saya tak risau 2024. Kalau saya rajin tahun ni 2024 settle. Tapi tahun 2023 ni saya kena carilah. Jadi dekat sinilah yang saya nak bincang kejap lagi. Yang mana kalau nak tengok tempoh masa yang cepat ni adalah open access. Cuma open access ni nak kena bayar. Bukanlah kata kena bayar ni tak bagus kan. Kadang-kadang saya kena juga hantar jurnal yang berbayar. Kadang-kadang saya rugi dekat jurnal ni. Maksudnya saya ada peruntukan dalam research. Dalam research tu bagi duit untuk menerbitkan artikel. Saya tak pernah guna pun. Kenapa nak guna? Dan saya hantar jurnal yang free. Kenapa? Masih bila saya nak claim? Jadi tahun ni saya rasa okay, tak apalah, benda platform dah ada, duit dah ada, jadi saya hantarlah duit jurnal dekat open access tu supaya saya boleh terbit tahun ni. Tapi saya sangat memilih open access. Saya tak nak jurnal-jurnal saya dihantar kat tempat bukan-bukan lah. Jadi tempat yang selamat, yang tak akan discontinue dan jurnal tu dalam kumpulan top publisher. Jadi kena ada strategi lah, kena tahu masih bila kalau hantar kat sini bila nak accepted, bila nak publish. Supaya kita akan monitor, supaya graph citation saya cantik. Setiap tahun citation saya meningkat. Setiap tahun ada je artikel je. Tak nak lah ada tahun tu artikel tak terbit langsung. Saya nyaris tahun lepas. Ingatkan saya punya Scopus saya kosong. Last minute ada satu artikel terbit. Jadi kalau tidak nanti tak pasal-pasal satu tahun tu gongak. Tak ada langsung artikel terbit. Jadi besarlah average terbit artikel tadi saya tunjuk yang paling tinggi 11. Ada tahun saya terbit 2019 11 artikel. Tiba-tiba tahun 2022 ada satu artikel je. Nampak gap besar tu kan. Jadi saya kena betulkan balik saya punya reputation lah ataupun kita punya academic performance tu. Okey. 15 boleh cite diri sendiri. Okey. Tak salah saya ulang balik. Tak salah untuk buat self cite. Tapi janganlah dalam kuantiti yang melampau. Banyak sangat. Tu satu, banyak sangat. Yang kedua tak bertepatan. Saya buat kajian otomotif. Memang saya ada buat kajian yang berkaitan otomotif, yang site yang tu. Yang tiba-tiba dalam bidang hospital, bidang construction, yang bidang pertanian pun saya nak site. Kenapa? Jadi kadang-kadang desperate orang cakap nak buat self-citation, nak bagi citation dapat banyak. Okey, bukan begitu cara dia. Kalau nak banyak dapat citation, kita kena kumpul orang dalam bidang kita. Okey, kita ada grup kecil pun tak apa, grup besar lagi baik. So, kita sebenarnya, okey, kalau kita nak buat geng lah katanya, okey, katalah kita ni bidang yang sama. Logik dia, kita boleh cite sesama kita. Apa kata, saya cite, katalah kawan saya ada 5 orang. Okey, saya, artikel ni saya cite kawan saya 2-3 orang. Satu artikel kedua, saya cite lagi 2-3 orang. Pernah saya beritahu dia, aku dah cite engkau tau. Dan for sure kawan kita pula, nanti aku bayar hutang lah, nanti aku cite engkau pula. Dan kita tak ada rasa bersalah sebab kita semua bidang yang sama. Tak salah pun saya cite dia. Sebab kita ni memang bidang yang sama. Jadi sesama kita saling support. Okey? Jadi yang tu okey. Daripada kita boleh buat self-cite 1-2 cukup lah kan. Tapi kita cite kawan-kawan kita supaya nanti kawan-kawan kita akan support kita balik. Itu susun strategi lah. Bukan kata ini strategi murahan. Tak, ingat kita dalam bidang yang sama. You boleh cite orang US. You boleh cite orang Israel. You boleh cite orang kat Jerman. Kenapa kawan baik sendiri yang minum pagi, yang kawan pada sekolah kita tak boleh cite? Padahal kita bidang yang sama. Kadang-kadang kita tak sedar benda itu. Why not kita mengeratkan dan kita support each other daripada kita terlalu banyak buat self-cite, baik kita cite sesama kumpulan kita. Saling support each other lah. Iaitu bagus punya strategi. Kadang-kadang kena buat macam tu. Kadang-kadang student postgrad saya pun dia bawah saya. Budak semua tu bawah supervision saya. Saya pesan dia kata, you all ni dalam kumpulan yang besar. Okey, selain daripada you cite saya, bukanlah saya marah you cite supervisor. Ni kawan-kawan kita ni pun dah terbit artikel. Why not support each other? Jadi pun saya pun buka lah satu platform. Okey, kat situ semualah artikel pelajar saya
Dekat group WhatsApp saya share, inilah full artikel saya. So full artikel saya adalah pelajar lah, bukan saya first name ada yang student saya first name. Supaya masing-masing tu saling support. Nanti besok dia punya artikel pula, junior dia pula akan cite. Itu salah satu strategi dalam kumpulan komuniti yang kita bangunkan ataupun ciptakan. Kan? Okay, ada soalan. Saya cuba nak respon kalau tu ada atas. Okay, macam mana nak tahu artikel kita akan di-accept bila dan berapa lama tempohnya, biasa ambil masa lama. Okay, Ayu tanya soalan itu. Okay, basically kat mana yang kita nak hantar jurnal, kita kena baca author guideline. Dalam author guideline tu, jelas dalam bahagian about dan info, dia akan beritahu jurnal ni, prediction lah berapa lama jurnal ni mengambil masa. Kadang-kadang dia bagi range ataupun dia bagi. Biasanya dia bagi tempoh masa tu adalah tak sama. Dia bagi, jangan terkejut, dia bagi 24 bulan. 24 bulan maksudnya sebelum 24 bulan. Okey, kemudian kita tahu kat situ berapa dia punya kata forecasting ataupun amalan dia lah, tapi tak adalah fix kan. Benda-benda ni tak boleh nak kontrol. Jadi dia beritahulah jurnal ni dalam masa review ambil masa 3 bulan, nak accepted mengambil masa 6 bulan, nak terbit dalam 12 bulan. So maklumat itu boleh dapat dalam jurnal itu sendiri. Dia ada website. Dalam jurnal website tu kliklah about, kliklah author guideline, maklumat ada dalam tu. Okey. Kemudian yang ke-16, site pakar. Ini sangat penting lah. Saya benda ni tak berlaku secara perancangan. Okay, memang saya diajar, dia kata Fazli, kita ni kalau nak pastikan tulis artikel ni kalau nak buat nasi berani ni, kita nak beli bahan-bahan yang bagus, yang berkualiti, kos dia tinggi. Nak kena import dekat Arab, ambil bahan-bahan ni mahal. Nak beli daging yang berkualiti mahal. Tetapi ada satu bidang ilmu, iaitu ilmu dia ni, yang research ni ataupun ilmu kita nak tulis artikel ni, kita boleh cite orang yang hebat dengan percuma. Kita boleh cite pakar percuma, kita boleh cite. Jadi kenapa benda yang percuma, benda yang ni kita berkira nak cite? Jadi kalau saya tengok rujukan site, katalah saya ditegur, kalau tengok rujukan kau ni artikel ni dari mana-mana, ni jurnal apa, ni siapa penulis ini, tak kenal pun. Jadi dia kata sebenarnya semua ni percuma. Kita boleh cite sumber yang baru. Kita boleh cite. Takkan you dapat PhD dalam bidang ni, you tak kenal siapa guru-guru you. Kenalah ambil tahu. Okay, ni dekat Malaysia siapa bidang ni. Dekat Indonesia kenal tak siapa profesor dalam bidang ni. Dalam tu memang terkena saya lah. Dekat Jepun you tahu tak? Takkan tak tahu. You PhD dalam bidang ni, mesti tahu bidang ni. Sejak tu barulah saya join community, baru involve, ambil tahu kan. Kalau dalam bidang saya, pergi dekat rak buku, dekat Kinokuniya tu. Kalau bidang saya, nama scholar ni, ambil nama ni, lepas tu buat Google. Kemudian tengok artikel jurnal. Ni Mamat ni, ada buku dekat Kinokuniya, rajin pula tulis artikel. So ini bidang saya dan saya boleh cerita, kau dalam bidang ni kau kenal tak ni? Kita boleh cerita ke orang lain pula. Memang betul, itu yang patut saya buat. Okey, jadi kita mengenali siapa yang dalam. Jadi bila kita nak tulis artikel pun, macam saya memilih chief editor sebenarnya. Saya memilih siapakah chief editor yang saya nak hantar jurnal. Sebab saya nak pastikan chief editor tu bidang saya. So bila saya tahu, Mamat ni memang saya selalu cite dia. Rupanya jadi chief editor dekat sini lah, saya akan hantar jurnal tu. Sebab apa? Bila saya hantar dekat jurnal tu, automatik saya akan cite dia. So bila chief editor terima artikel, saya tengok, Mamat ni cite saya lah. Kan? Padahal saya bukan paksa diri untuk cite dia, tak. Dan memang logiknya topik ni memang dia lah yang saya kena cite. Kebetulan pula yang jurnal yang saya nak hantar ni, dia lah chief editor. Kalau tanya saya, trik saya sampai ke situ. Saya trace sampai ke situ sebab saya kena tahu apa bidang saya, bidang apa. Kalau nak cari bahan pun, ni pernah kawan saya tegur, Fazli, kau cari bahan pakai keyword ke? Pakai keyword, kadang-kadang pakai auto search. Dia senyum. Itulah aku pun sekarang ni kalau nak mengkaji bidang ilmu baru, auto search. Dalam kepala, apa profesor baru ni buat? Search dalam nama dia, prof ni tengah explore benda ni benda ni baru Jadi kita tak search by keyword dah, search by authors. Kan, maksudnya orang dah jejak nak mengaji ilmu baru, nak upgrade ilmu baru, follow authors. Jadi kalau kata memang kadang-kadang aku dah start follow authors lah. Jadi kadang-kadang bila baca artikel macam-macam, ada orang baru nak explore dan sebagainya. Baguslah kita flexibility. Tapi kadang-kadang kita nak tahulah, kalau nak buat research grant, aku nak buat research grant topik apa? Ni saya lah klik lah authors ni, tengok artikel dia. Okey, 2022 ni, 23 ni dah start dah bidang ni.
Kita pun stroker bidang ni. Ish, baru lagi bidang ni. Yes, saya memang aim macam tu. Saya suka lagi-lagi kalau topik tu apply dekat UK ataupun dekat Jerman, dekat Jepun, dekat Malaysia belum lagi. Yes, aku jadi orang pertama dekat Malaysia tu buat topik ni. Jadi saya memang trigger benda tu. Saya rasa bersemangat untuk macam tu supaya saya selalu cerita, bro, aku dah tulis dah. Kawan saya biasalah, ampai kau jadi orang pertama Malaysia explore benda ni Itulah aku minat dah. Saya selalu share kat kawan. Bro, pernah dengar tak benda ni? Pernah dengar tapi aku tak nak study lah. Aku nak habak kat hang. Aku dah terbit dah artikel. Itu antara spirit saya dengan kawan-kawan lah. Nak tunjuk bahawa secara positif, kita kat Malaysia pun dah ke arah itu. Saya ni memang konsultan. Jadi kalau konsultan ni, kalau government, kalau industri, dia mengkaji sesuatu yang baru. So bila dia nak kaji sesuatu yang baru, kalau dia tak tahu, dia Google. So dia detect siapa orang Malaysia expert. Saya kena kerja macam tu sebab saya konsultan, saya nak engage dengan government, saya nak engage dengan industri. Bila dia nak perlukan satu topik yang baru, saya nak bersama-sama dengan dia orang, nak sama-sama dengan projek tu. Itu memang nak jadi seorang researcher, you kena tackle sampai ke situ. Supaya orang industri, orang government, dia fikir je benda tu, dia tahu dah siapa dia nak cari. Kan? Jadi kita bukanlah orang politik. So cara kita nak diterima oleh mereka, kenalah buat effort tulis artikel sentiasa kita diraikan, dia diperlukan. Itulah, kalau saya fikir banyak dulu saya banyak fikir benda ni. Apa direction saya nak ke mana dan sebagainya. Dan apa benda yang boleh membahagikan saya dan rasa saya seronok saya dalam bekerja ni kan. Jadi kalau tanya saya, rupanya saya ni mencari sesuatu yang kita boleh engage. Maksudnya apa saja yang saya explore, apa yang saya mengaji, saya tak boleh simpan. Saya boleh berkongsi dan saya lebih boleh polish balik dan diraikan dengan orang. Kalau government nak buat dasar, kalau industri dia nak jadikan sukses, dia nak groomkan financial dan sebagainya. Dan macam saya seronok tulis artikel, dapat banyak citation. Kan? Jadi site pakar pun kita nak menjadi sekumpulan daripada mereka. Kita seronok kan bila kawan-kawan tengok, artikel kau Fazli pandai kau hantar dekat jurnal ni kan, memang ni lah tempat sepatutnya. Kita pun, aku pun hantar kat situ, kita pun tahu kau pun hantar kat situ. Jadi kita tahu, sesama kita tahu dan sebagainya. Kadang-kadang kata Fazli ni juga pakar dalam bidang ni. Orang kata pakar lah, saya tak pernah menganggap saya pakar kan. Dalam hati, ya ke tak perasan pula nama dia. Bila tak perasan nama dia, kita macam terlepas pandangan dia lah. Dah lama-lama kenal. Bro, kau hantar artikel kat mana? Aku tak kisah hantar kat mana. Itulah sedikit kelemahan kau. Bila kau tak memilih kat mana kau nak hantar, kita tak kenal kau tak sebenarnya. Padahal kita kenal sesama kita kan. Dia ni siapa, luar negara siapa ni, siapa. Sebab kita biasa hantar artikel jenis dekat kumpulan yang betul. Kalau kau nak banyakkan citation pun kau kena duduk kat sini. Itu contoh kita nasihat lah, bukan nak tunjuk kita terror kan. Jadi kita tarik dia pelan-pelan. Dia bagus rajin tulis artikel dan dia pun pelan-pelan dah mula masuk dekat top publisher dan sekarang pun citation dia lagi laju daripada saya. Kan? Sebab dia berada di tempat yang betul. Okay. 17 citation artikel yang terbit di top publisher. Yang ni tak boleh kita deny kan. Kita ni semenjak saya kenal masuk dekat universiti, saya belajar dekat Universiti Utara Malaysia, pensyarah tu bagus, dia kata hari pertama kita jumpa dekat library. So dia ajar, library ni ada buku-buku yang baru, bacalah dia kata. Ni kita ada sumber online. Hari tu saya kenal apa itu Emerald, apa itu Sign Direct. Saya kenal Taylor and Francis. Jadi tahun 2000 lagi saya dah kenal jurnal ni. Kan? Dan pergilah library mana-mana dekat Malaysia, ini je yang ada. Dan ini yang dipanggil sebagai top publisher. Betapanya library ni loyal dengan dia. Sebab dia tahu yang ini yang establish. Dan tak adalah discontinue, tak ada lah. Sebab ni memang betul-betul top publisher. Jadi library memang tahu mana satu penerbit yang baik. Jadi kita sekarang ni kita follow je library. Jadi apa library access journal, apa yang library boleh melanggan journal, maksudnya journal tu journal yang baik, journal yang sihat. Kan? Jadi itulah cara ni. Kita ni kadang-kadang kita banyak sangat rujuk kan, orang email kat kita je kita dah terpedaya dengan marketing. Tengok dekat social media kawan-kawan terbit hantar kat situ, kita pun hantar kat situ. Padahal maklumat itu jelas depan mata. Apa yang ada yang dekat library itu, itulah sebenarnya jurnal yang terbaik yang patut kita nak submit. Yang kedua, cerita pasal citation dan Archidex. Saya akui jurnal-jurnal yang saya hantar kat top publisher ni lah yang duduk carta paling tinggi, yang paling banyak dapat citation, menyumbang Archidex saya. Yang itu tak boleh nak sangkal lah. Tanyalah siapa-siapa pun, kalau kita hantar dekat top publisher, memang reputasi kita baik, yang mana
citation dan hashtag kita akan mudah dapat ditingkatkan. Okey. Terbitkan artikel dalam literature review, dalam conceptual ataupun general review. Okey, kita ada kepelbagaian dalam menghantar artikel dalam konteks jenis artikel. So artikel bentuk penyelidikan, betul, yang ada data, yang ada analisis, yang ada finding, yang ada apa? Contribution, semua tu. Okey, ingat, tapi selain daripada research artikel, kita ada literature review macam SLR, bibliometrik. Tulislah artikel berkaitan SLR. Kita boleh propose conceptual framework dengan terbit artikel berbentuk conceptual. Nak cerita general je, nak cerita umum je, kita boleh tulis artikel general review. Okey, ini memainkan peranan. Okey, contohlah kan, you nak cerita tentang general review je berkaitan method. Tajuk artikel senang je. How to calculate sampling size in education research. Maksudnya orang dalam bidang pendidikan, macam mana nak kira sampling size. Jadi kita pun review lah. Okay, ikut KG Morgan ke, gunakan G-Power ke, tunjukkan proses macam mana nak gunakan G-Power ke. You buat paper general review je. Jadi bila orang nak belajar, saya nak belajar tentang size sampling. Macam mana, apa itu size sampling? How to calculate size sample. Dan kita pun type lah. Saya pun type how to calculate sampling sample. Saya pun type calculate size sampling. Saya type tu, saya enter, terus dapat artikel tu. Sebab tajuk saya semirip dengan apa yang you type. You type calculate sampling size. Itulah tajuk saya. How to calculate sampling size. Itulah yang paling penting. Kita menulis tajuk kena terus dengan apa yang orang sedang cari. Itu trik dia. Jadi banyak kan cerita pasal teori. Pening kita kan. Teori ni tak faham lah. Kita pun tarik dah. Teori X. Rupanya tajuk artikel dia What a Theory X. Untung artikel ni kita pun baca, kita pun cite. Jadi ingat, sumbangan paper SLR, paper conceptual, paper general review ni banyak juga beri manfaat untuk kita. Nampak macam simple kan, tak ada data, tapi dia punya kesan dia, impact dia besar. Sebab kita mencari artikel sebab kita nak baca, sebab kita tak faham. Cuba berfikir sekarang dalam bidang masing-masing. Kalau hari ni saya jadi student PhD, saya mula nak explore topik yang baru, apa saya buat pertama? Saya nak faham itu. Kan? Jadi kita kena tulis. Kan? Ataupun saya nak buat sekarang ni kan. Sekarang ni semua orang tengah fikir nak buat research grant, semua kita pasal SDG, Sustainable Development Goal. So saya buat tajuk yang menarik sikit. Dekat saya pun adalah current element of SDG 2023. Ataupun direction, research direction of SDG 2023. Jadi orang mula nak tadi apa SDG sekarang tengah fokus So artikel saya cerita tentang direction SDG 2023. Jadi artikel saya akan dapat banyak citation. Sebab kita tahu bila orang nak buat research je tengah fikir. Bila saya tak tahulah nak faham tentang teori ni, tak faham tentang method ni, tak faham tentang itu kan. So kalau macam student saya nak tak faham, kena kat Viva tanya, yang you nak buat ni ke mediator ke moderator, tak faham. Kita pun type, what's the different moderator and mediator? Sebiji keluar tajuk. Tajuk dia sama dengan apa yang kita search. The difference between mediator and moderator. Jadi kita pun baca artikel dia. Kadang-kadang kita kena tengok juga apa yang kita sedang cari, apa yang ramai secara worldwide cari, bina artikel, tulis artikel yang berkaitan dengan itu. Itu pun strategi dia lah. Okey, 19, turut terbitkan artikel dalam bahagian bab metodologi. Baru saya sebutkan tadi kan. Memang kalau tanya kawan-kawan saya dalam bidang healthcare atau medik, banyak jurnal healthcare memang main dekat metodologi. Saya saja je nak belajarlah sampling size. Kenapa bila saya type je size sampling, semua dapat jurnal dekat healthcare? Sebab tajuk simple je, what a sampling size. Tapi nama jurnal tu International Journal Healthcare lah. Jurnal Cancer lah. Jadi sebenarnya bidangnya, you kena tahu bidang medical jauh ke depan. Saya duk cerita pasal trik ni, mungkin orang healthcare dah berada ke depan 100 langkah ke depan dah. Jadi kita ni dalam bidang kita, tak jumpa pula topik-topik tu dalam bidang-bidang kita, tapi kat healthcare dah cerita tu. Cerita pasal normality pun healthcare dah cerita. Cerita pasal skala Likert je. Nak pakai 4, 5, 6 pun jurnal dalam bidang medik dah cerita dah. Jadi kita kena follow lah. Sebab tu medik duduk ranking atas. Kalau cerita paling banyak Q1 memang bidang medik.
Paling banyak dapat Web of Science dan Scopus memang bidang medical. Jadi kita sekarang ni memang kita duduk belakang lah. Kalau siapa yang bukan dalam bidang medik atau healthcare, kita duduk belakang lah. So bahagian metodologi, banyak topik yang kita kena buat. Kita pula dalam tesis tulis macam buku teks cerita pasal metodologi. Kenapa tak kongsikan? Kenapa tak terbit artikel? Banyak orang yang tak tahu berkaitan dengan metodologi ni. Okey, 20 appendix. Ini salah satu lagi. Ni dalam artikel lepas referen belakang tu appendix, lampiran. Masukkanlah. Kalau you ada instrumen soal sidik, soalan interview, letaklah kat belakang. Untung orang, seronok orang. Orang download artikel kita sebab kita ada appendix. Nanti orang akan adapt, orang akan adopt kita punya instrumen tu dan dia akan ambil, dia akan cite kita. Jadi publisher dah tahu dah ada ni. Mana-mana artikel yang lampirkan instrumen soal sidik, checklist observation, apa lagi soalan-soalan interview, template ke, parameter ke, formula ke, menjadi satu kelebihan kerana pembaca sangat-sangat suka dekat appendix. Bukan apa, dia boleh buat mengkaji semula, replicate, menggunakan instrumen kita semula untuk buat kajian yang lain pula. Jadi appendix kena buat. Saya selalu pesan kalau boleh cubalah masukkan appendix sebab appendix menjadikan satu kekuatan dalam menerbitkan artikel jurnal kita. Jangan raikan appendix tu. Okey. Next kita bagi dah habis 20 tips. Kita memang ada 20 tips. So how many citation is good? So depends lah. Okey, kita bukan nak kejar kuantiti dengan banyak tapi kita rasa seronok kan bila kita tulis artikel, ada orang baca, ada orang cite. Dia drive kita balik untuk nak tulis artikel lagi. Seronok kita dapat berkongsi artikel dia. Kalau tanya saya, ambil dalam sudut positif. Kita boleh berproduktif tetapi kita kena positif lah. Yang ni dia bergantunglah cerita citation dengan action that ni. Mungkin cerita untuk kenaikan pangkat. Saya boleh cakap lah 8 tahun, 6 tahun yang dulu memang saya berfikir macam tu. Aku nak banyaklah citation ni, boleh jadi profesor, boleh naik pangkat. Dulu saya drive yang macam tu. Cuma sekarang saya dapat dah apa yang saya nak. Jadi dia lebih kepada keseronokan dalam dunia researcher ni sendiri. Kita ada klik, kita ada group, kita seronok orang dapat ilmu, dapat berkongsi. Itu sebab tu yang drive kita. Aku kena juga tulis artikel. Nanti tak ada orang nak baca lagi artikel kita. Kan? Dan saya pula nak engage secara worldwide. Seronok ni, nikmat ni. Kita tak kenal pun orang tu. Orang tu ada dekat Jerman. Kan? Tapi dia boleh email dengan saya. Kadang-kadang reply dekat ResearchGate, dia kata thank you for your contribute, terima kasih instrumen ni dah bantu dia punya PhD. Indahnya maksudnya kan, tak tahulah, saya seronok yang tu, seronok lah. And dia tak kenal saya tak kenal dengan dia, tapi masing-masing hargai sesama sendiri. Kan? Jadi itu antara benda-benda yang kita drive kita untuk secara berproduktif lah. Okey, inilah kenapa nak cite banyak untuk reputasi lah. Universiti kan, nak ranking universiti. So kita nak naikkan supaya kita nak bawa bidang macam saya dan kawan-kawan. Kita nak meningkatkan, martabatkan ekonomi Islam dekat dunia ni. Memang dekat Malaysia ekonomi Islam antara yang top. Kita nak pastikan supaya dalam bidang ni semua orang akan datang kat sini. Jadi itu antara benda. So ilmuwan berkumpul dan juga kualiti yang berbincangan. Jadi kalau kita dekat citation ni, orang mencari benda-benda yang baik, benda-benda yang berkualiti. So menjadikan satu community ataupun discussion. Okay. Ethical consideration. Okay. Untuk tujuan statistik, citation bagi tujuan untuk melihat secara praktikal kesan dan jangkaan, potensi, kualiti penulisan maupun trend. Namun kebelakangan ini timbul hal kesalahan etika. Okay. Orang mengejar ranking. Bila mengejar ranking, jadi orang nak citation banyak. Jadi kadang-kadang sekarang dia buat duit pula. Siapa cite saya bagi RM10, bagi RM100. Itu etika dah berlaku dah. So sekarang ni ada satu agent yang mana dia bagi, okay, kalau nak duit tak? Nak duit tulis artikel, cite dia. Nanti dia bagi kau beratus-ratus ringgit. Kan? Jadi macam perkara itu tak okey. Self citation, buat banyak-banyak self citation. Jadi sekarang ni banyak publisher dah tengok tau. Kalau you buat self citation banyak, kena reject. Kalau buat citation tak kena pada tempat dan you nak cite dia kan, pada bidang tak kena pun, walaupun dapat duit, yang tu pun publisher dah control dah. Ni yang dikatakan ethics ni. Kan? Kesalahan etika buat self citation yang melampau banyak, sampai 20 petang-petang artikel dia banyak, buat self citation banyak. Ada beri bayaran duit kepada mereka yang buat citation artikelnya, dan juga kadang-kadang ada macam
Bukan ugutan kan. Kita nak hantar kat jurnal tu, chief editor kata, okay, you kena cite saya. Kalau you cite chief editor banyak, kita akan terbitkan artikel. So, ada unethical yang berlaku dekat editorial board, dekat reviewer dengan chief editor. So, kalau tanya saya, jangan desperate lah. And banyak lagi yang kita dah bincangkan tadi, 20 tip nak meningkatkan citation, jangan terlibat dengan aktiviti yang tidak beretika. And okey, ini antara benda yang kita nak bincang. Saya doakan semoga semua sukses dan dapat menerbitkan artikel dekat Web of Science, dekat Scopus, ERA dan juga MySite pun tak apa. Tak kisahlah di mana nak terbit, tapi kita nak supaya artikel kita diterima secara worldwide, sesama kita dapat manfaat dan kita dapat berdakwah dan kita dapat berkongsi dan supaya semua dapat manfaat. Kita dapat manfaat, orang lain pun dapat manfaat. Okey. Alright. Kita pergi pada topik yang kedua adalah strategi untuk menerbitkan artikel di open access pula. So kita ada dua topik malam ni kan. Topik pertama nak tingkatkan strategi citation dan hash index. Satu lagi adalah untuk kita nak strategi untuk meningkatkan open access. Okay, alright. Nombor dua ni. Yang saya bincang ni adalah saya memikirkan kemampuan keuangan kita. Tapi tak adalah murah, tapi memang saya kena cakap benda ni lah. Jika you ada bajet, tiba-tiba research grant ada bajet atau universiti memang ada provide bajet dan sebagainya, antara open access yang saya kata level dia moderate. Yelah, dia boleh hantar dekat Science Direct, itu level paling tinggi, tapi cost dia tinggi, $9,000. Mana nak cari duit? Okey, ini maksud saya antara jurnal top publisher yang termurah. Okay. Jadi kalau tanya saya, orang Malaysia ni tak ada duit banyak tapi nak hantar dekat top publisher, jangan risau pasal discontinue, tak ada isu discontinue. Okay, nombor satu adalah Sage Open. Sage ni famous. Kalau nak kata baca kat library, kalau you pergi buku-buku top scholar, top author semua banyakkan daripada Sage. Saya daripada Routledge, daripada Taylor and Francis tu. Ataupun Palgrave. And dia Sage. Jadi Sage ni ada journal juga. So dia ada buka satu platform open access yang dipanggil Sage Open. Yang ni ini rupa dia Sage Open. Okay, Sage Open ni ada impact factors. So bila ada impact factors, dia adalah Scopus dan Web of Science. So hantar dekat jurnal, kalau orang tanya jurnal yang kita hantar dekat Sage ni, dia juga Scopus dan dia juga adalah Web of Science. Okay, boleh pilih jurnal tu lah. Saya tunjuk sikit lah yang saya dah explore. So ada macam-macam bidang, ada bidang business, ada bidang communication, bidang criminology, economy, education, humanities, information science, political, psychology, social, sociology. Okay, katakanlah saya nak pergi dalam bidang business management, kliklah business management. Okay, so jurnal ni kita akan klik lah dekat, kalau berminat dengan jurnal tu, kita klik lah submit paper. So ambil lah dekat submission guideline. Ini lah tadi kita kena explore dekat author guideline supaya nak tahu jurnal ni apa, bidang apa, sesuai tak dengan bidang kita dan sebagainya. Okay, nampak ni. Kalau kita tengok subject area ni, kebetulan nampak subject area ni. Jurnal kat business management ni yang paling tinggi adalah organizational behavior. Nampak? Ada 1-4. Kemudian bidang organizational study, HRM, entrepreneurship, journal workplace. Nampak? Okay, ni antara top bidang lah. Jadi kita kena pastikan kita dalam sekumpulan yang berada dalam tempat yang tepat. Okay, ni sesuai lah business dengan management kan. Okay, kliklah dekat submit paper ataupun klik kat submission guideline. Okay, kat sini saya check. Dekat bawah tu tulis article processing charge $1,200. Itu je. Kalau you tanya saya, kalau dekat hantar kat top publisher tak ada yang murah. Kalau yang nak murah, kena hantar dekat jurnal universiti lah. Macam UKM. UKM kena hantar kat tu, dia tak minta tinggi lah. Dia minta RM400, RM500. Tu yang termurah lah. Jurnal Scopus, Web of Science, yang murah kena pergi dekat universiti kat Malaysia. Kadang-kadang dia minta token je. Tapi kalau you nak hantar dekat jurnal dekat top publisher yang kat luar, memang ada yang banyak. Ada lagi murah. Ada yang charge mungkin $500. Tapi jurnal-jurnal tu tak ada satu pun yang selamat. Semua akan discontinue. Kadang-kadang kita ni terdedah dengan jurnal-jurnal macam tu lah. Jurnal tahu website mana-mana. Dia nak profit je. Dia betul-betul mula-mula dia jaga jurnal dia, bagi dapat Scopus. Time ni dia nak buat duit. So dia pun kata, dia pergi buatlah conference. Siapa-siapa nak hantar artikel, all accepted paper will be published Scopus journal. So kita pun bayarlah RM2,000, RM3,000. Memang Scopus. Cuma bertahan sebulan je. Lepas tu jurnal tu pun tak ke mana, semua discontinue. Jadi saya tak prefer. Dan sebab tu saya nak cadangkan strategi open access tu, hantar kat tempat yang betul. Sage Open memang tak takut. Library kita pun langgan.
Okey, jadi kalau nak hantar kat Search Open, saya boleh katalah saya tak bolehlah kita nak riak sangat dan sebagainya, kita kata moderate lah. So Search Open boleh kena bayar lah, open access 1,200, tapi chances nak dapat saya rasa tinggi nak dapat kalau you betul-betul bincang tadilah. Siapa yang follow kelas saya 150 tip and trick tu kena ikut. Okey, kalau nak dapatkan banyak citation, kita dah bincang 20 tips tadi. Okey, boleh tembus dekat Search Open ni. Tapi kena siasatlah jurnal ni. Seperti mana yang kita dah bincang 150 tricks tu. Kan? Okey, itu yang pertama. Strategi yang kedua, selain daripada hantar Search Open, kita boleh hantar dekat top publisher yang kedua adalah Taylor and Francis. Taylor and Francis. Jangan takut dengan jurnal ni. Jurnal ni memang dah wujud sebelum kita merdeka lagi dekat Malaysia. Jadi dah betul-betul establish. So dia ada buat open access. Kalau Search dia buat open access, dia ada Search Open. Tapi untuk Taylor and Francis dia buat Kogan OA. OA tu open access lah. Okey. Inilah rupa dia. So ada banyak sebenarnya saya cuba buka Kogan Social Science. Dia ada banyak. Kogan Psychology, dia ada Kogan Engineering, dia ada Kogan Business. Yang ni saya cuba buka ni katalah Kogan Science Social. Dia ada banyak bukan Science Social, dia ada banyak je. Kalau Kogan tu semuanya open access. Okey. So kat sini saya straightforward lah tengok publication charge dia. Okey, dia punya charge pun sama 1,200 USD. Dia ni smart tau. Top publisher ni dah smart dah. Dia tahu bahawa okey kita ni kena ada rate yang rendah. So Search Open decide 1,200. Jadi Taylor and Francis bawa Kogan pun 1,200 USD. So masing-masing tu dia letak. Itu agak rendah dia orang tau. Kalau kata kat Malaysia harga B40 dia memang 1,200. Sebenarnya jurnal ni kalau you hantar dekat Emerald kalau open access, you hantar dekat Science Direct kalau open access, harga dia semua 3,000 ke atas. 3,000, ada sampai 9,000, ada 6,000. So kalau kata nak yang budget punya open access, yang ni yang saya tengah bincangkan. Boleh hantar dekat Search Open, boleh hantar dekat Kogan. Kogan ada beberapa dia. Memang ada lagi murah. Saya tak boleh sebut jurnal-jurnal yang murah tu. Sebab kalau saya sebut, saya beri you mudarat. Kan hantar kat jurnal tu nanti discontinue. Jurnal tu tak establish pun. Kan? Itu pun dia buat bisnes dia untuk dapatkan Scopus dengan Web of Science Index. Okey. Oh, saya tak ada duit. Okey, tak apa. Macam saya pun tak hantar jurnal ni. Saya hantar jurnal yang free. Kan? Tak payahlah hantar dekat Search Open. Tak payahlah hantar dekat Kogan. Saya hantarlah jurnal-jurnal dekat Science Direct ke, Springer ke, dekat Taylor ke. Semua tu free. Tapi kat sini mungkin yang ada bajet, kan? Mungkin yang open access ni cepat sikit nak terbit. Tapi kena bayar lah. Kan? Ini orang duk tanya dengan saya, nak hantar jurnal. Saya tunjuk. Hantar jurnal kat sini. Kan? Okey, Springer Open. Ini Springer pula. Tadi kita dah pergi Sage, kita dah pergi Taylor and Francis, bawah Kogan Open, Springer pula. Springer pun ada. Nama dia Springer Open. Okey, yang ni pun sama. Okey, kita boleh explore dekat website Springer. Okey, contoh saya klik explore of subject area. Ni ada semua ni lah. Katalah saya nak explore bidang saya, business management and law. Saya klik kat situ. So adalah beberapa jurnal. Okey, adalah ada organization design. Saya nak ada yang index. Saya check lah, saya nak hantar dekat Journal of Innovation and Entrepreneurship. Saya pun klik dekat sini. So bila saya kat sini, saya nak tengok lah sebab kita nak cerita pasal duit kan, berapa nak kena bayar kan untuk open access. Saya klik lah fees and funding. So dekat sini adalah sebanyak 1,085. Murah sikit lah. Tadi 1,200 USD kan. Taylor 1,200 USD, Search 1,200, yang ni 1,085. Jadi yang ni adalah index Scopus. Kalau saya dapat terbit open access kat jurnal ni kena bayar 1,085 USD. Tapi Springer kot. Ini pun sama macam Taylor. Wujud sebelum kita merdeka lagi. Kan? Okey. Kemudian saya boleh hantar dekat BMC Springer. Springer tadi Springer Open. Dia ada satu lagi Springer, BMC Springer Nature. Dalam ni pun ada banyak jurnal juga. Okey, saya pergi dekat jurnal ni. Okay, contohlah Measurement Instrument for Social Science. Yang kat sini adalah 1,290. Mahal lagi lah. Dia 1,290, dia punya fees kena bayar. Tapi tak perlu risau lah kalau dapat terbit, selamat. Citation pun dapat banyak, takkan terkeluar dan kita berada dalam top publisher. Okey. Okey, kita boleh hantar dekat In The Science Open Access. Ni lain-lain lah. Tapi dia punya charges mahal lah. Yang kalau ikut murah tadi, memang Sage, memang Taylor, Kogan dengan Springer. Itu rate yang murah. So kalau kita pergi hantar dekat In The Science ni, saya ada 13 ke 14 artikel saya dekat In The Science. Satu pun saya tak bayar. Sebab saya hantar yang subscribe kan. Saya tak hantar pun open access. Tapi kalau you nak hantar dekat open access boleh. Jadi ini adalah charges dia. Dia tu 3,000.
Mahal lah. Kalau tanya saya, memang saya tak bayar. Kalau jujur lah, kaya macam mana pun saya tak bayar. So memang saya hantar yang free je. Saya memang, kalau saya memang hantar jurnal yang free lah. Kalau fikir balik 3,000 tu banyak yang saya boleh buat kan. Nak bina sekolah agama ke apa, baik saya donate duit saya ke situ. Contohnya kan, untuk jurnal ni saya hantar yang free je. Kan? Okay. Kita boleh hantar dekat Emerald. Ramai yang tanya kat Emerald. Saya punya Emerald pun saya tak pernah pun bayar. Tapi kalau you nak tanya saya nak hantar Emerald yang bayar, yang open access, ini rate dia lah. Rate dia dalam lebih kurang 3,370. Nak hantar dekat Emerald, USD kan, bukan ringgit. 3,370. Saya hantar yang free je semua. Okay. Alright, Wiley. Dia panggil Wiley, ada yang panggil Wiley. Ini pun ada open access dia. Dia punya rate, dia punya harga kat sini iaitu 2,500 USD. Wiley ni ada contoh kan, ada contoh. Kita kena check juga, ada setengah-setengah jurnal ni dia ada macam wave. Contoh macam jurnal ni lah kan. Kalau dekat siapa yang belajar ataupun pensyarah daripada Universiti Malaysia Sarawak, so dia akan dibayar APC ni daripada yalah, Universiti Malaysia Sarawak ada link dengan jurnal ni, so dia adalah dari segi pembayaran tu wave ataupun diskaun kat situ yang ada lah. Okay. Okay, nak hantar dekat Sign Direct. Ni orang nak hantar dekat Sign Direct ni kan. Okay, inilah harga open access dia. Dia ada bagi range. Dari segi USD dia daripada 150 ke 9,900. Ni harga nak hantar fees lah. Okay. Yang nampak macam murah kan 150. Ni 150 ada jurnal tu yang contoh macam King Saudi Arabia. Jurnal IT tak silap saya, mana jurnal ni sebenarnya walaupun jurnal ni sepatutnya kena bayar, dia adalah free. Dia hantar kat Sign Direct, jurnal ni tak perlu bayar walaupun open access sebab government tu sponsor. Ada yang charge sikit-sikit ni mungkin charges dia rendah sebab universiti tak nak charge banyak-banyak. Ada association yang charge rendah dan sebagainya. Macam saya hantar satu jurnal dekat Springer. Jurnal ni free. Tapi kalau saya lebih pada 6 muka surat, dia free tu 6 muka surat. Saya hantar muka surat ke-7. Maksudnya artikel tu saya hantar 7 muka surat. Saya kena bayar 150 USD sebab terlebih muka surat. Ada beberapa perkara-perkara yang kadang dia free, tapi kalau kita tak boleh fulfillkan syarat dia, kita kena bayar. Macam saya lah, saya tulis 7 muka surat. Kalau hantar 6 muka surat free, tapi hantar 7 muka surat saya kena bayar 150 USD. Itu cerita lama lah. Yang mana currency pun tak sampai 3 lagi, 2 point something. Kan? Okey, ini benefit open access lah. Yang kita pernah bincang tadi, untuk kita engage dengan komuniti senang nak dapat artikel, kita download je free. Okey, untuk dari segi contribution kita pada universiti, dapat naikkan ringkau pada universiti, kita support lah kepada low income punya country. Kan? So ada berapa jenis-jenis lah open access ni kan, ada gold, ada green dan sebagainya. Nanti boleh refer dekat slide ni. Ni contoh lah kan, ada satu lagi trick. Kalau siapa-siapa nak hantar kat Sign Direct, you boleh gunakan servis. Contohnya you nak gunakan proofread. Okay, kalau kata saya nak hantar kat Sign Direct, baik saya gunakan proofread Sign Direct. Ini contoh. Jadi kita boleh gunakan dalam Sign Direct ada calculator ni. So katalah saya 5,000 patah perkataan, iaitu bersamaan dengan 320 lah. Lebih kurang lah, masa saya kira tu currency dia 1344. Sekarang lagi rendah kan, sekarang rendah sikit, dia murah sikit lagi lah. Jadi kalau tanya saya lagi satu trik, kalau you nak hantar dekat Sign Direct, hantar dekat Taylor ke, hantar dekat Emerald ke, jika dia provide service untuk proofread, gunakan perkhidmatan dengan dia. Logik dalam bisnes, kalau Sign Direct menyediakan perkhidmatan proofread di tempatnya, so kalau lah orang yang dah bayar dekat situ tapi still kena reject, ini bisnes apa ni? You provide the service tapi service tak membantu. Jadi dalam kes ni saya cuba membayangkan business attitude. Kalau kita dah gunakan perkhidmatan kita ni, maksud dia dah bayar 1,300, kemudian nak hantar dekat jurnal dekat Sign Direct ni, dia adalah consideration. Maksudnya dia tak terus reject, dia bagilah major correction ke dan sebagainya. Tapi dia orang smart, Sign Direct smart. So bila you nak buat, dia tahu semua orang yang nak gunakan servis dia ni sebab nak terbit kat Sign Direct. So awal-awal lagi kalau dia tengok artikel kita teruk sangat, ke laut sangat, dia reject saya siap. Dia tak terima kita untuk buat proofread. Jadi dia smart jugalah. So kalau dia tengok artikel kita pun okey lah kan, dia boleh faham, so dia boleh buat proofread. Jadi kita pun jangan pula buat proofread dekat Sign Direct, hantar kat Emerald, tak boleh lah. Hantar kat tempat yang sepatutnya. Tu tengoklah mana-mana perkhidmatan yang ada dekat publisher ni, kalau dia provide untuk buat servis untuk proofread, kita gunakan kat sini lah. Tapi kalau saya not bad. Kalau kata you hantar 5,000 perkataan pun you hantar dekat Malaysia ni,
kena hantar dekat betul-betul professional pun rate dia lebih kurang macam ni. Why not you hantar dekat Sign Direct je, memang nak hantar jurnal kat Sign Direct pun. So better kita, sebab dia lebih faham, dia lebih tahu kan. Jadi dia tahu macam mana profit, kualiti penulisan kita di Sign Direct macam mana. Jadi kalau ada bajet boleh gunakan ni lah. Itu yang kat sini saya nak cerita ni, pilihan dan strategi dalam menerbitkan artikel berbentuk open access. Okey, dah selesai dah. Malam ni alhamdulillah kita dah berkongsi dua perkara. Yang pertama adalah strategi untuk meningkatkan citation dan action index, dan kemudian kita bincang dari segi pemilihan dan juga strategi dalam menerbitkan dalam jurnal-jurnal yang open access di top publisher. Bukanlah terlalu murah, tapi dalam market dia, price punya market dia, itu yang termurah. Dia termurah dan selamat. Sebab semua ni dekat top publisher. Memang banyak lagi kat luar tu, tapi saya tak boleh recommend. Saya takut nanti you pun sungguh-sungguh hantar kat jurnal tu, seronok, buat share dekat Facebook, lepas tu marah saya balik. Kata jurnal, kenapalah cadangkan jurnal yang discontinue. Jadi saya rasa saya tak berani dah nak cadang nama jurnal-jurnal macam tu. Kan? Sebab saya tahu kesian, bukan senang nak tulis tesis, bukan senang nak buat research, bukan senang kan. Bila dah siap artikel terbit kat tempat bukan-bukan, lepas tu discontinue, rasa tak berbaloi. Nak menulis bukan benda yang mudah. Jadi bila dah penulisan itu bukan mudah nak tulis dengan kualiti yang baik, better kita terbit di tempat yang terbaik juga. Kan? Okay, Ayu, semua jurnal free. Semua jurnal free. Cuma kat sini jurnalnya ada nama dia subscribe. Dia ada dua. Okay, jurnal kata you nak hantar jurnal dekat International Journal Business Excellence. Jurnal ni ada beratus. Banyak berpuluh-puluh jurnal. Semua jurnal adalah free. Tapi dia ada option. Nak terbit subscribe ke? Okay, nak hantar jurnal A. Dia ada bagi option. Nak subscribe ke open access? Kalau hantar pilih subscribe, tak perlu bayar lah. Kalau you pilih open access, kena bayar. Apa beza dia? Kalau open access ni semua orang boleh baca sebab free download kan. Tapi kalau you terbit secara subscribe, kalau artikel kita dah terbit, orang lain tak boleh dapat full text, melainkan gunakan access library ke dan sebagainya. Tak apalah benda tu kan. Jadi kita bukanlah kaya raya sangat nak bayar mahal-mahal. Jadi tak apalah. Kalau siapa nak dapat artikel saya, kalau dia gunakan library access, dia dapat full text. Kalau dia PM tepi saya pun saya bagi full text. Kan. Kalau dia request kat ResearchGate, kalau dia request saya bagi juga. Jadi sebenarnya ada cara juga bagi orang-orang luar tu, walaupun artikel saya berbentuk subscribe tapi dia boleh dapatkan full text lah. Kalau dia PM tepi ataupun dia request dekat ResearchGate, saya bagi full text juga. Kan? Okay. Yang itulah, kalau kata saya tak pernah bayar pun dekat jurnal top publisher. Cuma sekali yang saya sebutkan tadi, pengalaman saya pada tahun 2012, yang mana artikel tu Q1, saya terhantar terlebih satu muka surat, ambil kau, kena bayar 150 USD. Sebenarnya jurnal tu free, cuma dia tak nak orang tulis panjang-panjang. Saya pula hantar kat Springer tu, dekat dia associate Korea Automotive Society Association, dia collaborate dengan Springer, jurnal tu, jurnal Korea lah. Jadi saya terlebih satu muka surat kena bayar 150 USD. Jadi memang saya tak hantar jurnal yang berbayar lah. Kan? Bukan nak berlagak, tidak. Kalau tanya saya, bukan kalau setakat RM30, RM40 tu mungkin saya bayar lah. Tapi kalau tanya saya, pada pandangan saya, kan, kalau kata saya tak jumpa jalan, hantar yang subscribe, reject, mungkin saya bayarlah. Sebab tu saya berani nak kongsi tip and trick. Sebenarnya apa yang saya kongsikan itulah yang saya buat, dan saya rasa saya kena kongsi pada rakan-rakan, sahabat-sahabat semua, supaya semua dapat terbit dekat top publisher. Kalau yang tak nak bayar pun boleh. Kan? Yep, itulah saya suka Saliza tu. Kena yakinlah. Tapi Saliza dia macam ni. Kita yakin kita dah menulis terbaik. Tetapi pada masa yang sama kita kena tahu apa yang dia nak. Yang tu yang saya kongsi pada semua ni Saliza. Yang ni macam you tak nak bayar. Tapi you tahu apa yang dia nak. Okay, kita kena jaga citation kita. Kita kena tahu macam mana kualiti yang dia nak. So kita masukkan appendix. Dalam tu ada lampiran. Kita dalam penulisan kita ada visual. Nampak menarik. Ada gambar, ada infografi, ada jadual. Penulisan perenggan kita menarik. Kan? Sesuai dengan jurnal tu. Okay, jurnal tu spek UK. English kita pun English UK. Kan? Abstract kita tak ada buat error, semua yang dalam apa yang kita cite, semua reference kita lengkap, tak ada typo, tak ada missing. So kita tahu nak jaga kualiti itu,
dan kualiti itu memenuhi spek apa yang dia nak. Dalam bahasa kan orang kata win-win situation lah kan. Kita tahu apa dia nak dan kita pun ada keinginan. Kita nak artikel kita dapat terbit, pada masa sama dia willing untuk terbitkan artikel kita sebab kita memahami apa yang dia nak. Kan? Saya tak suka nak guna perkataan win-win situation, mungkin perkataan lain lah. Tapi maksudnya dalam kedua-dua keadaan, macam sistem barter lah kan. Kalau kita ada barang, orang ada sana barang. So kita nak buat pertukaran, orang sana pun nak barang kita, kita pun nak barang dia. Macam itulah. Dengan kaedah barter yang betul, masing-masing sana gembira, kat kita pun gembira, benda tu akan tercapai. Kan, kualiti kena baca macam tu. Kalau kata kita saja memikirkan, oh ni kualiti ni, macam kita jual barang lah, produk ni berkualiti, tapi kalau kita je rasa kualiti, tapi kalau customer tak rasa kualiti tu tak tercapai juga. Dan kita kena rasa dalam kedua-dua keadaan. Macam mana nak rasa produk berkualiti? Sebab kita buat produk ni berdasarkan customer yang request, customer yang nak spek yang macam ni. Kita base pada customer requirement dan kita buatlah produk tu. Bila produk tu dah siap, memang betul boleh fulfill customer sebab dia betul-betul nak macam tu. Macam kita lah, kita kena tahu apa yang publisher nak. Saya dah kongsikan hari ni sedikit apa sebenarnya keinginan publisher. Jadi bila kita dapat fulfillkan keinginan publisher, keinginan top publisher, so bila kita dapat tulis artikel yang berkualiti begitu, so dapat diterima. Sebab kita faham apa dia nak. Macam memujuk kanak-kanak yang sedang menangis lah. Dia tahu dia menangis, dia meragam tu ada benda dia nak. So kalau kita gaya, kita biarkan menangis dia lah kan. Tapi kalau kita kena pandai nak memujuk dan tahu nak pikat apa yang boleh berhentikan dia menangis, maka berhentilah menangis itu. Okay. Alright, ada apa-apa soalan lagi? Okay. Okay, Kak Nurwati kan, dia macam ni tau. Bila kita dah start menulis artikel ataupun menerbitkan conference punya artikel di mana-mana, geng-geng ni dia buat kerja marketing. Dia panggil random punya marketing. So dia email lah kat kita, bukan Nurwati je, kebanyakan sini semua pernah dapat, saya pun pernah dapat. So dia buat layar manis, dia kata dia pernah baca artikel kita, so dia kata artikel kita bagus, sesuai dengan jurnal dia, jomlah hantar dekat jurnal dia, so jurnal ni akan cepat terbit dalam masa 2 bulan, so you akan dapat engagement, akan diterbitkan secara open access. Itu kerja marketing, Wati. Jadi jangan mudah terus berdaya dengan invitation jadi chief editor. Saya hantar dekat Emerald selalu pun jarang dia bagi invitation suruh hantar kat dia. Sebab kita faham konsep bisnes dalam jurnal ni tak payah iklan-iklan macam tu. Okay, dia konsep kalau you rasa artikel kita sesuai hantar kat situ, spek kita match kat situ, hantar je, submit terus through system, through online. Dia tak ada je iklan-iklan macam mancing-mancing lah. Macam orang buat scam lah kan, iklan-iklan tu. Tapi jurnal tak adalah scam. Tapi dalam ketika lain, dia jatuh juga namanya scam artikel jurnal. Sebab dia buat random marketing. Kita selaku customer, selaku user kena dapat check. You boleh check. Kalau dia kata dia Scopus, you check betul-betul. Tengok publisher dia. Pakai email pun Gmail lagi. Kan? Kalau betul email yang bagus, mestilah pakai email conference kan. Tengok pula dia ni siapa. Google nama dia kan. Kalau betul jadi chief editor, mestilah popular. Ini dia nak terbitkan artikel. Jadi chief editor tapi dia pun tak ada artikel jurnal. Jadi kita kena make sure yang benar. Banyak agenda-agenda jahat sebenarnya ini. Sebenarnya dia nak duit je. One man show kan. Dia buat website. Okay, dia buat jurnal. Kita pun ikut template dia. Dia PDF kan. Dia uploadkan dalam PDF. Kerja senang je tu. Lepas tu dia charge RM500 dan sebagainya. Senang je dia buat duit. Jadi kita kena berhati-hati juga jurnal ni. Kadang-kadang itu kerja dia. Biasalah orang buat marketing kan. Nak dapat job kena buat marketing. Salah satunya adalah buat cara email-email macam tu lah. Bukanlah kata macam oh saya apa cemburu ke orang dapat email macam tu. Saya nak beritahu bukan kita seorang je dapat email tu, semua orang dapat email. Dan email tu adalah random marketing lah. Tu kalau tanya saya boleh agak bukanlah saya sombong tapi memang dia orang dapat email saya kot setiap hari ada je iklan-iklan tu. Benda tu. Okey, bukanlah saya nak menghalang atau cemburu tapi sebenarnya kita kena waspada, kena ambil hak kita. We have the right untuk choose yang the best lah. Sebab dia orang buat because of business. Jadi siapa tak nak dapat duit RM500 bukan susah pun. Dapat artikel PDF upload.
Senang je kerja, tak berpeluh pun. Jadi dia buat kerja marketingnya. Kerja promote marketing, kita berminat, dia pun bagi template, you pun isi, ala-ala konon-konon dia bagi review komen, kemudian you pun jawab komen itu, dia masuk ke website, you kena bayar dulu, lepas tu settle. Jadi, tapi sebenarnya kat situ semua jurnal-jurnal yang boleh katakan lebih memotifkan keuntungan lah. Kan? Yang tu sebenarnya tepuk dada tanya selera lah. Dia banyak saya kat sini, yelah itu yang saya bincangkan tadi kan. Bila universiti mengejar ranking, ada banyak perkara yang menghalalkan cara. Dia macam ni tau. Ada sindiket ni, dia nak hantar kat jurnal ni. Jurnal tu pun tak strong mana pun. Okey, jurnal ni kena bayar. Okey, kena bayar. Katalah kena bayar RM4,000. Siapa nak? Dia tengoklah, you bidang apa? Bidang management. Kalau you bayar RM1,000, kita masukkan nama you dalam artikel ni sebagai co-authors. Kita tak buat apa-apa pun. Saya tak tahulah, mungkin orang yang tengah darah muda ni nak kejar naik pangkat, mungkin dia buat macam tu kan. Tapi kalau kita faham hidup dekat dunia dan kita pun nak ada saham dah akhirat kan. So benda yang bukan yang kita buat, benda bukan datang dari titik peluh kita, tapi kita dapat manfaat dunia itu rasanya tak tahulah kalau you rasa you tenang, kalau saya tak tenang lah. Saya tak buat apa-apa pun, saya bayar duit, orang masukkan nama saya, saya terbit artikel. So saya rasa itu bukan kerja saya lah. You ada duit, you dapat lebih. Orang yang tak ada duit tak boleh buat benda tu. Kenapa saya nak buat yang tu, yang mana saya ada pilihan yang lebih baik. Saya rasa lagi seronok, saya tulis sendiri, saya boleh hantar dekat tempat yang betul, dapat komen, buat pementulan, akhirnya artikel tu dapat terbit. Kan, yang tu bukanlah, saya faham yang tu lah, tak tahulah, kalau tanya saya rasa macam tu lah. Pada orang itu saya kata tepuk dada tanya selera lah kan. Oh, saya dah ada artikel banyak, saya buat strategi berkolaborate. Jadi sebenarnya okay, saya dapat gaji setiap bulan, saya simpan gaji saya RM1,200, bagi je kat grup mana-mana, nanti dia masukkan nama saya dalam grup tu, terbit artikel. Jadi kalau itu jalan yang you pilih, maka you yang memilih lah. Saya, kalau you tanya nasihat, saya tak galakkan lah kan. Semua orang merangkak. Saya pun merangkak. Orang kata Fazli banyak artikel. Memang nampak artikelnya sekarang, dulu tak tanya. Cuba tanya 2011. Antara 10, 1 je terima, 9 reject. Kita merangkak, kita belajar daripada kesilapan, akhirnya nanti kita dapat lah. Tak ada orang yang terus semua berjaya sebenarnya. Tapi kita kena berani. Macam tadi lah. Kita kena berani, kalau kita yakin artikel kita buat tu dapat memberi contribution, hantar di platform yang betul. Cuma dulu saya tak dapat benda ni. Dulu saya explore, orang kata langgar dinding je. Sekarang ni bukanlah kata apa, saya rasa sedikit orang kata maklumat you dapat. Saya dah kongsi dah trik tu. Jadi gunakanlah trik tu untuk tembus dekat jurnal-jurnal tu. Kan? Okay, alright. Terima kasih. Jadi peserta yang kat sini kita ada lebih kurang 12 kan yang join every weeks. Okay, minggu depan kita ada lagi 2 slot. So lepas 2 slot nanti kita boleh merancang lah yang ikut package tu, yang mana yang nak buat personal coaching dan juga nak buat semakan artikel. Jadi kalau tanya saya, boleh tak kita sabar sikit, tahan sikit je. Kita habiskan minggu depan untuk ada lagi 2 kelas. Lepas tu nanti kita akan go through untuk personal coaching dan juga untuk kita buat semakan data. Okay, saya rasa itu saja untuk malam ini. Okey, nanti kita jumpa di platform yang lain. Terima kasih komitmen yang bagi. Saya tahu hari ni hari Ahad, besok nak kerja kan. So terima kasih banyak-banyak involvement hari ini. Saya doakan semoga usaha kita dipermudahkan, dapat terbit artikel, dapat tingkatkan citation index, dan kita buat pilihan yang tepat dalam hidup kita ni lah. Kita dah berusaha tapi kita mencari pilihan yang tepat, yang diredai, dan semoga apa keputusan kita buat itu adalah terbaik untuk kita. Okey, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.